Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi kepada Anda semua yang hadir pada pagi ini. Oke, jadi kita bawakan kepada Anda Sembang Kerja yang dibawakan khas oleh AIA Public Takaful. Ya. Oke, satu program bual bicara berkenaan kerjaya di AIA. Baiklah, tuan-tuan dan Muslim, kita Anda bersama saya Nur Hasdi bin Hasan ataupun Pak Boy sebagai moderator Anda pada pagi ini. Doakan semoga program kita dapat berjalan dengan begitu baik, dengan begitu lancar insyaallah. Mudah-mudahan line internet kita menyebelahi kita dan membantu kita insyaallah, mudah-mudahan. Baiklah, pada pagi ini kita ingin mengalu-alukan kehadiran Miss Ng Kaye sebagai selaku East Malaysia Sales Head AIA, dan seterusnya Nick Marino, lepas tu District Manager Sofia, District Manager Putra, dan kita juga tidak lupa untuk mengalu-alukan kepada semua live planner daripada AIA yang hadir pada hari ini, dan kita juga mengalu-alukan inilah tetamu-tetamu kita yang membuatkan program kita pada hari ini amat bermakna. Okey, siapa-siapa yang mungkin hadir pada pagi ini? Okey, yang mungkin hadir pada pagi ini, okey, kita ada pelajar-pelajar daripada UiTM, UMS, beberapa IPTA yang lain. Saya difahamkan UPM pun ada, pun ada, dan daripada IPTA, IPTS pun ada. Alhamdulillah, kita welcome mereka. Okey, dan seterusnya alumni juga, alumni daripada universiti tersebut yang hadir pada pagi ini. Kita alu-alukan. Okey, dan seterusnya juga kita mengalu-alukan tetamu-tetamu daripada pelbagai pihak. Kita ada usahawan yang hadir pada hari ini. Okey, kita ada persatuan-persatuan NGO, orang-orang awam dan lain-lain lagi yang ingin mengetahui apakah yang bakal kita bicarakan pada hari ini. Okey, sebab di luar sana kita sudah gembar-gemburkan program hari ini begitu bermakna, begitu hangat. Ya, panas di pasaran. Alhamdulillah. Yalah, mungkin dengan kehadiran ataupun dengan gambar Pak Boy yang begitu hebat, manalah tahu kan artis. Okey, sebagai makluman, mungkin ada yang kenal dengan saya, okey, yang biasa dengar suara saya. Okey, saya seringkali bersiaran di Radio Sabah FM dalam rancangan Refleksi di Sabah FM. Yakin je kau. Okey, baiklah. Program hari ini bukan tentang Pak Boy, program hari ini tentang Anda, tentang apakah yang berlaku di luar sana, tentang peluang-peluang kerjaya. Sebab hari ini dalam keadaan pandemik hari ini, tuan-tuan dan puan muslimin, masing-masing memikirkan tentang kerjaya. Dan ada orang tanya saya, wujudkah lagi satu kerjaya yang kita panggil sebagai kalis pandemik? Oh, ada ke tidak? Kerjaya yang kalis pandemik. Pandemik berlaku tapi dia macam tidak ada apa-apa. Relax ya. Okey, jadi kan kita datangkan khas hari ini, fokus kepada anda yang sedang mengikuti. Kalaulah gambar saya ni ataupun skrin kita anda nampak di tempat anda kecil, anda boleh pinkan supaya tidak lari-lari kita punya skrin ini. Okey, baiklah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, berdasarkan kepada tajuk kita pada hari ini, cipta gaji atau makan gaji, mana satu? Mana satu kita mau? Cipta gaji atau makan gaji? Makan kenyang lah kan. Cipta ni payah sikit mencipta-cipta ni. Tapi no problem, it's okay. Okey, jadi pagi ni kan tuan-tuan dan puan sekalian yang hadir pada hari ini, okey, kita bakal mendengar perkongsian hebat daripada 3 orang ahli panel yang kita datangkan khas dari seberang laut, tapi tidak jauh lah daripada Sabah dan Sarawak, daripada Pulau Labuan. Okey, jadi 3 orang ini sekarang ni sedang menikmati perjalanan ke arah kejayaan. Jadi Pak Boy, diorang ni belum berjaya lah ni. No, begini. Saya punya pendekatan begini. Kejayaan itu bukanlah suatu destinasi, tetapi kejayaan itu adalah suatu perjalanan. Sepanjang contohnya kita dapat satu cek, sepanjang perjalanan daripada rumah ke bank itu kita sudah merasai nikmat kejayaan itu. Jadi kan tuan-tuan sekalian, kita akan melihat, kita akan mendengar perkongsian daripada mereka ini dalam mereka mengharungi kejayaan ini. Macam mana ni? Sebab salah satu cara untuk kita membina kejayaan adalah dengan melihat ataupun copycat ataupun kita tiru basi. Tiru basi, bukan tiru basi.
tiru basi. Okey, kita ikut je langkah-langkah mereka dan kita sesuaikan dengan diri kita. Baiklah. Jadi hari ini insya-Allah mudah-mudahan diberkati. Okey, kita akan mengikuti pengalaman mereka seperti bagaimana mereka memulakan kerjaya. Okey, cabaran-cabaran yang mereka lalui, nikmat-nikmat yang telah mereka lalui dan juga yang paling penting kita mau tanya big why mereka. Sebab yang hadir pada hari ini tuan-tuan sekalian ada pelajar-pelajar universiti mungkin. Okey, ada juga yang sedang mencari pekerjaan. Okey, jadi mungkin kita ingin melihat dalam keadaan hari ini kan kita susah mau mencari pekerjaan, adakah tidak peluang-peluang pekerjaan yang tinggal kita mau datang ataupun tidak saja. Okey. Jadi itulah kita akan berkenalan dengan mereka ini insyaallah mudah-mudahan. Bila kita berkenalan dengan mereka, jom kita berkenalan satu. Mulut ni bila terlampau banyak bercakap sore ni berkulut-kulutnya orang Brunei. Okey, kita berkenalan dengan tetamu-tetamu kita pada hari ini. Jom kita lihat siapakah yang kita tampilkan pada hari ini. Jom. Alright, okey, di sebelah kita, di hadapan kita ini, okey ada tiga orang. Kita pun tidak tahu. Mana jejaka? Jejaka memang confirm lah satu orang. Campur saya jejaka. Jadi siapakah yang paling handsome di antara tiga orang itu? Pastinya yang di tengah lah. Sebab yang di kiri kanan itu tidak handsome, tetapi lawa. Baiklah, tuan-tuan saya perkenalkan kepada anda yang di tengah ini, okey, Cik Ridwan bin Saleh. Lambai sikit Cik Ridwan. Alright. Menyertai AIA pada April 2019 dan melakukannya sebagai dalam AIA ini sebagai perunding secara part time. Okey, jom kita tengok latar belakang beliau serba sedikit. Beliau daripada agensi Lab Penguin. Kan. Beliau ni daripada Lab Penguin Labuan, wilayah Persekutuan Labuan. Kalau dari segi pendidikan beliau ni okey, berpengalaman dari segi design, graphic design first class lagi tu. Okey, pengalaman beliau sebagai senior graphic designer, lecturer di UiT Amalul Gajah, corporate public relation, okey, pernah terlibat dalam admin dan operation dan juga pernah terlibat dalam corporate communication. Wow. Okey, dan yang kita mau dengar, okey, yang kita ingin ketahui adalah tentang achievement beliau. Okey, apakah pencapaian yang pernah dikecapi oleh beliau? Okey, pada tahun 2019, AIA Star Convention Provisional Early Qualifier Gold Coast. Wow. Okey, pada bulan Ogos. Qualifier, lepas tu qualifier for Dream Cruise Singapore, Phuket, tidak balik-balik. Singapore, Phuket dan Singapore balik lagi lah. Okey, lepas tu quarter 1 Better You Challenge Qualifier. Okey, minta maaf kalau English saya ni ada bunyi Brunei sedikit, apa boleh buat? Ada bunyi kedayan-kedayannya. Okey, lepas tu Top AIA Elite Producer Quarter 2 Sabah Region Early Bird Qualifier CEO Challenge. Top 20 East Malaysia AIA Mega Cash First Runner Up Top Agent Lab Penguin Agency. Okey, dan pada tahun 2020 sebagai EM Sunset Cruise Challenge. Wow. Dan yang paling penting MDRT 2022, okey, $1 Million Round Table 2022 report as 30th April 2021. Wow, dan kita ingin mendengar dia punya FYP collection sebagai sejak 31 Ogos 2021. 100 lipat kali ganda yang saya ada. Okey. Ringgit Malaysia 514, bukan ringgit ya, 514,249.23 sen. Begitu. Kita berikan tepukan, okey, untuk Cik Ridwan Saleh, bukan calang-calang orangnya. Okey. Dan seterusnya kita ingin perkenalkan kepada anda yang kedua, Puan Fatimah Fadil. Mana satu? Yang melambai itulah. Jangan silap tengok, macam artis pula saya tengok ni. Okey. Dan beliau ni, tuan-tuan Muslim, saya teruja apabila membaca sedikit biodatanya ni. Dengan pendidikan beliau mampu untuk mencapai yang begitu hebat. Okey. Pendidikan beliau SPM. Okey, saya bacakan puan. Okey, pengalaman ada orang kadang-kadang berfikir aku mesti ada degree, aku mesti ada master, aku mesti ada PhD baru aku lebih berjaya. Ini buktinya ni.
nanti kita akan tahu 3 orang ni ada perbezaan mereka. 3 orang ada perbezaan mereka. Okey, beliau ni pengalaman kerja sebelum masuk AIA 24 tahun tahu. 24 tahun ni ibarat macam kalau anak darah tu boleh sudah diurat-urat. Boleh sudah dipinang. 24 tahun di salah sebuah bank terkemuka, so kita boleh katakan dia ni sebagai ex-banker lah. Okey, dan menyertai AIA pada 2 Oktober 2018. Dan pencapaian di AIA LIG Rising Star 2020 dan juga Certified AIA Corporate Planner 2021, dan yang paling penting juga, okey, beliau juga adalah MDRT 2021. Wow, okey, berikan tepukan untuk Puan Fatimah Fadil. Nanti kita minta mereka, mungkin ada yang tertanya-tanya, terutama yang peserta-peserta ataupun audience kita daripada luar, apa basi Pak Boy sebut MDRT ni? Ini apa ni, jenama roti canai ke apa ni? Okey, nanti mereka akan maklumkan apakah itu MDRT. Okey, seterusnya. Yang di tepi tu, tepi mana? Tepi itu. Alright. Puan Nur Salina Nazrin binti Nonci. Okey, lambai sikit Puan Salina. Okey. Wah, beliau ni selalunya kalau wanita kita minta biodata agak kurang, agak jarang memberitahu umurnya. Tapi ditulis ini secara jelas. Saya baca sajalah. Okey, umurnya 30 tahun. Masih muda lagi. Tapi itulah. Kalau yang berhajat tu apa boleh buat, beliau sudah berkahwin dan memiliki 2 orang puteri. Okey, dan juga kepada pelajar-pelajar UMS yang hadir pada hari ini, beliau adalah alumni UMS dalam Bachelor Financial Management and Banking. Ni kalau saya tak silap UMS kampus Labuan kan ni kan? Tidak, KK. Tidak, di KK juga. Saya ni main hantam saja. Okey, dan menyertai ataupun coded sebagai AIA Life Planner pada 17 Februari tahun 2020. Dan ini yang saya agak teruja, dalam masa 2 bulan beliau dapat convert ataupun conversion beliau kepada elite pada 30 April 2020. Okey, dan saya harap juga Puan Salina nanti dapat menceritakan serba sedikit tentang program elite ni. Okey, dan pencapaian beliau, wow. Quarter 1 Aloha Challenge Rising Star Krabi, okey, Quarter 2 Recognition Champion Elite Academy EM Sunset Cruise, wow, Star Convention Tokyo, Tokyo kan, Ultraman. Okay, kemudiannya Elite Academy Achievement Platinum Category dan achievement beliau dalam tahun 2021. Okay, June Nationwide Monthly Top 3 Performance dan Top 5 Existing Life Planner of Sabah Julai 2021 dan Star Convention Dubai. Okay, alright. Okay, sebelum kita meneruskan tuan-tuan sekalian, kepada anda yang berada di di studio ini ataupun bersama dengan Pak Boy dan rakan-rakan panel yang lain, anda boleh kalau ada persoalan, okey, anda boleh typekan di ruangan chat. Okey? Alright. Okey, tuan-tuan sekalian. Jadi, supaya kita dapat melepas rindu yang terpisah baru sekejap, ditutup skrin diorang, kita tengok mereka balik 3 orang ni. Okey, jom. Baru sekejap ditutup, rindu terus. Okey, tuan-tuan sekalian. Kalau kita lihat, sebelum saya meneruskan kepada sesi bual bicara kita, kalau kita melihat, mereka 3 orang ni ada perbezaan. Okey, ada 3 kategori. Selain yang pertama, Cik Ridwan Saleh ni sebagai part-timer tau. Part-timer. Part-time pun dia punya pencapaian macam orang full-time. Kalah orang full-time. Dengan bekerja, dengan membagikan masa lagi dan seterusnya. Okey, Puan Fatimah pula sebagai orang yang pernah bekerja dulu. Okey, pernah bekerja dengan bank, dan kemudian yang ketiga Puan Salina, wakil daripada kumpulan suri rumah. Suri rumah, tidak pernah bekerja dengan orang ni, pernah bekerja dengan orang. Mestilah kerja dengan orang. Ada bekerja dengan orang je tu. Banyak bekerja dengan kucing mungkin. Bikin orang. Okeylah. Jadi kan tuan-tuan sekalian, apakah yang kita ingin lakukan pada hari ini adalah kita sebenarnya tuan-tuan sekalian, satu benda yang kita ingin lakukan adalah untuk membina kesedaran.
untuk membina celik akal, untuk membina pengetahuan bahawa di luar sana dalam keadaan kita mencari-cari, rupanya ada peluang yang orang lain sedang menggarap tetapi kita ketinggalan di belakang. Okey? So insyaAllah mudah-mudahan kita mendapat sesuatu, kita berdoalah. Okey? Kita tukar daripada kita harap dapat sesuatu, kita tukar kepada saya mahu dapat sesuatu daripada program ini. Kita berharap kita belum tentu dapat. Kita mahu, mahu dapat sesuatu daripada Cik Ridwan, mahu dapat sesuatu daripada Puan Fatimah, mahu dapat sesuatu daripada Puan Salina. Okey. So standby semuanya. Terus kita akan bergerak sebentar lagi. Ini kira macam mau pergi convention lah. Convention mana? Mau pergi. Tak sabar sudah ni. Okey, dah sabar sudah. Alright. Sudah berlatih ni sampai tidak tidur dorang, saya dengar berlatih apa yang mau disampaikan dari. Okey tuan. Kita tumpukan kepada Tuan Ridwan. Ada persoalan sini Tuan Ridwan. Okey. Tadi hampir setiap 3 orang ini hampir banyak perkataan ataupun akronim MDRT itu saya sebut. Boleh tidak secara ringkas Tuan MDRT pula, Tuan Ridwan, untuk berikan sedikitlah sebelum kita masuk kepada persoalan kita yang sebenar. MDRT itu apa yang orang gila-gila sangat mau kejar dalam industri takaful ini? Silakan Tuan. Okey, terima kasih kepada Pak Boy, kepada Tuan Hasdi. Terima kasih juga kepada DM Sufian. Terima kasih juga kepada Lab Penguin. Terima kasih juga kepada Putra Associate, NBH Putra. Kerana hari ini adalah hari yang sangat-sangat orang cakap interesting untuk kita share pengalaman-pengalaman kami dan kita share kepada anda di luar sana. Dan bercakap berkenaan dengan MDRT ni, di awal penglibatan saya dalam AIA, sebenarnya saya pun dah pasti apa itu MDRT. Orang cakap kau capai MDRT, tapi aku sendiri pun dah tahu apa itu MDRT. Tetapi bila kita sudah dalam 2-3 bulan dalam industri ini, so mengambil kira beberapa pendapat ataupun mendengar daripada kita punya leader-leader yang sebelum ni, so baru kita tahu MDRT itu apa. MDRT itu sebenarnya adalah singkatan bagi $1 Million Round Table, di mana kita perlu capai satu amount ataupun satu target yang ditetapkan lah. Dan MDRT ini sendiri adalah recognition worldwide, so bukannya calang-calang ya untuk mendapatkan MDRT ni Pak Boy. Sebab dia agak-agak susah juga, sebab kita nak mencapai 300 lebih ribu dalam tempoh 1 tahun tu agak mencabar juga ya, terutama sekali dalam during the pandemic ni. Mungkin yang lain boleh tambah? Ya, betul. Memang mencabar, tapi sebenarnya kalau kita berusaha tidak mustahil. Memang sukar. Tapi yang penting kita rajin berusaha. InsyaAllah ada jalan. Betul. Selain itu actually Pak Boy, silakan. Selain daripada MDRT ni, kita juga ada COT dan juga kita ada TOT. So maksudnya dia ada peringkat dia lah. Tetapi peringkat untuk kita nak capai TOT dan COT tu pula dia ada some amount dia juga. Bukan senang ya untuk kita nak achieve MDRT tu. That is why kalau dalam industri insurance ini, bila dikatakan MDRT, anda adalah salah seorang yang akan diberi perhatian ataupun mendapat tumpuan lah kepada rakan-rakan planner yang lain. Ya, betul. kalau survei tambah jadi hanya ada 2% saja di dalam industri ini di worldwide yang diiktiraf sebagai MDRT. Okey, bukan calang-calang lah ni, bukan kira macam apa ni, benda yang kecil, besar ni, dia nationwide. Nationwide, betul. So, kita pun sebenarnya amat berbangga jugalah di Labuan sendiri. Pada tahun lepas kita ada 5 MDRTs dan 1 COT, 4 MDRT dan 1 COT, dan itu adalah pengalaman yang agak-agak menarik lah daripada agensi kami sendiri, Lab Penguin, dan kami ingin mengulangi kejayaan itu pada tahun ini, insya-Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan tercapai semuanya. Amin. Dan yang mendengar ni, mana tahu you will be one of them. Betul. Adakah
yang Alhamdulillah Ya. tahun ni kita dah ada satu, which is me. Pada InsyaAllah bulan akan ada April lagi. hari tu April dah coded dah untuk dapat untuk MDRT. Alhamdulillah. So sekarang it's a journey untuk mencapai COT pula lah. Amin. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang sedang mendengar ataupun mengikuti program kita pada hari ini, untuk dapat MDRT tu, mau tidak mau, you have to start a simple step, a small step is be our life planner. Betul. Betul. Start with that. Okey, alright. Kita teruslah kepada Cik Ridwan. Okey, Cik Ridwan. Tuan sebagai seorang yang bekerja juga, Betul. okay, ada pekerjaan tetap. Tapi itulah, apakah mungkin faktor utama yang mendorong Tuan untuk menceburkan diri dalam bidang ini secara separuh masa ataupun part time? Lepas tu pasti sukar kan membahagikan masanya. Okey, silakan Tuan. Okey, terima kasih Pak Boy. Tak kenal maka tak cinta kan. So saya ingin bercerita lah. Tapi kalau sudah kenal tu masih juga tidak boleh bercinta sebab hampir-hampir sudah dimiliki ni Pak Boy. So actually kenapa saya memilih AIA sebagai part-time job saya sebenarnya saya mengimpikan untuk menjadikan kerjaya AIA ini sebagai lifetime sebenarnya ya. Tetapi oleh kerana saya mempunyai vision saya tertentu, jadi saya melakukan AIA ni secara part time. Walau bagaimanapun ketika saya melakukan part time, saya juga tidak boleh lari daripada mission saya sendiri untuk achieve kejayaan dalam AIA ini sendiri. So part time adalah bukan alasan untuk anda berjaya lah. So yang paling penting kenapa saya mencaburkan bidang AIA ni, yang pertama sekali waktu tersebut kekangan ataupun terkesan dengan musibah keuangan lah, di mana pada ketika itu keluarga sendiri mendapat musibah, bersilih ganti musibah tersebut. So bayaran untuk bil hospital tu terlampau tinggi, dan waktu itu saya agak terkesan kerana boleh dikatakan saya sebagai tonggak keluarga lah, dalam keluarga yang mempunyai pekerjaan yang baik sedikit daripada adik-beradik yang lain. Jadi waktu itu saya berpendapat bahawa di mana harus saya mendapat kewangan sedemikian, kerana untuk menghantar ahli keluarga saya menggunakan chopper sendiri pun dah 18,000 kan. So untuk mendapatkan kewangan itu dalam satu jangka masa yang agak pendek, which is sehari 2 hari, kat mana kita nak dapatkan during kecemasan tu, itu antara salah satu sebab lah kenapa saya joining AIA itu sendiri. Yang kedua, berkaitan saya melihat kepada reputation AIA itu sendiri, di mana AIA sudah bertapak lebih daripada 100 tahun di dunia ini, dalam industri. So kita boleh nampak reputation daripada AIA itu 100 tahun. Kita belum lahir lagi. Belum pun diimpikan untuk kita lahir, dan belum dirancang pun kita untuk lahir waktu itu. So 100 tahun tu adalah masa yang agak panjang ya Pak Boy, Ya, untuk kita melihat, dan sehingga ke hari ini AIA masih lagi relevan. That's why antara kenapa saya memilih untuk menjadi part-time life planner di AIA ini sendirilah. So bila kita bercakap berkenaan dengan part-time ini ya Pak Boy, of course kekangan masa itu sangat-sangat kritikal ya, di mana kita juga bekerja dan dalam masa yang sama kita melakukan secara part-time. So antara tips yang saya boleh ketengahkan di sini adalah bila kita mahukan sesuatu itu, of course kita tidak boleh beralasan, kerana bila kita beralasan itu, alasan itu yang akan menangguhkan destinasi kita untuk mencapai kejayaan tersebut. Yang kedua adalah kita memaksimumkan penggunaan media massa yang sekarang ini. So kebanyakan di antara kita kata susah mau jumpa orang because of the pandemic dan sebagainya, tapi media massa sekarang ini di hujung jari saja. So kita boleh mencapai audiens seberapa banyak yang kita perlukan. Yang ketiga adalah saya menetapkan masa.
di mana saya bertanding dengan masa tersebut. Orang biasanya bertanding di gelanggang kan, tapi saya bertanding dengan masa, which is saya menetapkan masa saya itu sendiri. So, masa ini adalah saya peruntukkan untuk ini dan saya kena capai apa yang saya mahukan. Dan yang terakhir sekali adalah saya lakukan senarai setiap hari. Apa yang perlu saya lakukan? To-do list pada setiap hari. Itu yang saya lakukan. So, bila kita ada to-do list ni, kita akan lebih fokus kepada apa yang kita mahukan, apa yang kita mahu settlekan Capai. pada hari tersebut. Ya, betul. Apa yang kita mau capai pada hari tersebut. So, itu sedikit sebanyak, Pak Boy. Okey, terima kasih Tuan Ridwan. Wow, begitu teruja. Sebetulnya ada satu perkara yang saya dapat daripada daripada Tuan tadi. Ialah pintu masuk melakukan kerja ini saya nampak adalah kesedaran tadi. Betul. Awareness. Ia Betul. bermula dengan kesedaran. So itulah, untuk melakukan apapun we have to be highly conscious. Betul. Highly conscious. Kadang-kadang benda ni kita belum belum melalui lagi pengalaman itu, maka kadang-kadang susah. Kalau ikut pepatah, betul, si bakar hantuk baru tengadah, Pak Boy. Betul. Cuba siapa yang tidak tahu sakitnya terhantuk tu, cuba hantuk sekarang. Benar, Pak Boy. Tapi sekarang lain, Pak Boy. Kalau gugur, bangun sendiri. Google bangun sendiri. Itulah tu. Mau kena unjar dangan tu cepat-cepat. Oh, insyaAllah, Pak Boy, insyaAllah. Hampir sudahnya tadi Pak Boy. Hampir sudah. Hampir ke destinasi, Pak Boy. Alright. Dan seterusnya, kepada yang hadir pada hari ini, itulah satu benda kenapa kita perlu, saya tidak suka menjadikan diri kita adalah musuh. Kan selalunya kata-kata orang, musuh yang paling utama adalah diri kita. Betul. Musuh paling utama adalah diri kita. Oh, kenapa perlu bermusuh dengan diri? Okay? Kita perlu berkawan dengan diri. Jadi kan tuan sekalian, satu benda yang kita perlu nasihatkan diri kita adalah alasan tadi. Sebab manusia ini adalah diri yang beralasan. Okey, terima kasih Cik Ridwan. Alright, untuk pusingan pertama ni. Okey, kita pergi kepada Puan Salina pula. Kita mau dengar pula inspirasi. Puan Katie Molly dia kata, time ni malu yang part time pun boleh MDRT, yang full time Betul. So sudah hampir terbuka sudah satu pintu kesedaran. Yakin ya kau. Puan Katie, Puan Kecik ni, you will be the next MDRT. Percaya cakap Amin. saya. Amin. Okey, Puan Salina. Ya, seorang suri rumah dan tiada pengalaman bekerja. Okey, tiada pengalaman bekerja. So, kenapakah mungkin memilih life planner sebagai pilihan anda? Okey, silakan Puan Salina. Okay, terima kasih Pak Boy. Okay, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and good morning AIA. Morning. Morning. Menghilangkan nervous ni sebab saya bukan macam Ridwan. Ridwan ni biasa tengok kamera. Saya ni suri rumah lah kan, kata orang di rumah menghadap anak je. Jadi macam memang nervous sikit lah bila jumpa dengan ramai Ada orang satu lagi ni. yang menghadap lelaki. Itu lain cerita. Okay. Untuk kenapa saya memilih dalam kerjaya AIA ni, macam sama dengan Ridwan tadilah. Dia jenis orang bilang melalui kesedaran. Sebab macam saya, kalau orang fikirkan mesti sebab saya punya suami suami saya Petronas. So diorang ada medical company kan. So masa ada medical company tu, kita sudah rasa macam terlalu selesa. Terasa macam, buat apa aku mau ambil takaful, aku sudah ada medical company bah. Petronas sudah cover seorang-seorang. Dari bini, dari kepada anak, semua sudah cover. So masa bila berlaku kejadian yang tidak diingini kepada kami, tidak orang bilang tidak didugalah kan, maksud kita bala ni kita tidak boleh agak dia cepat ataupun dekat dengan kita. So masa tu saya betul-betul perlukan kos rawatan lebih daripada 20,000. Sebab sebelum tu pada tahun yang sama saya punya suami sudah guna medical card dalam 30 lebih. So maksudnya saya punya limit tu memang lebih. Jadi masa tu memang tengah-tengah sakit tu, terus kita boleh nampak suami tu jenis yang aduh garu kepala, di mana lagi mau cari duit. Sebab kita kan sakit, kita mau buat itu, mau buat ini, scan, MRI, endoskop, semua lah kita mau buat. Tapi kita tak fikir berapa setiap satu kita mau buat tu. So macam, alah kesiannya, macam gini-gini sudah laki tu, macam mana mau cari duit ni. Kita kan macam, terus kita rasa,
kenapa? Bil sudah lebih kah? Okay, tak apalah, kita carilah hospital, kita keluar sajalah. So masa tu kebetulan terus husband tu terfikir, saya ada medical card. Masa lepas sejak kami berumah tangga, dia terus ambilkan saya medical card. So dia terus refer dengan dia punya agent. Terus dia cakap, Alhamdulillah, saya boleh guna saya punya medical card tu. Situ kan rasa macam, ya Allah, rasa macam, feeling tu kan rasa macam, Allahu Rabbi, macam betul-betul kalau saya nak ada medical card tu, padahal masa tu sakit, tak tahu lagi sakit apa. Tapi dia sakit, tapi kita tak tahu, kita tak dapat diagnose dia sakit apa. So macam, apa ni, sakit apa ni, kenapa dia tak boleh lari dari hidupku ni, sengsara dengan anak kecil lagi. So masa tu ya Allah, ya Tuhan, Allah je tahu betapa bahagianya kita bila kita dapat guna medical card tu. So lepas dari situ, benda tu berlaku, belum keluar hospital tu saya cakap, saya decide mau jadi ejen takaful. Saya cakap, saya mau bagi kesedaran kepada orang semua bahawa takaful tu sangat penting untuk kita. So dalam situ pun masa tu saya memang ada anak kecil lagi. Baru dalam 3 bulan. So saya pun perlu cari kerja yang fleksibel. Maksudnya saya tak boleh lah buat office hour kan. Sebab saya punya husband ni, dia punya kerja 4 hari kerja, 4 hari off. So dalam 4 hari tu dia kerja tu, 2 hari dia kerja siang, 2 hari dia kerja malam. So bayangkan kalau saya ambil office hour, 2 hari malam tu memang tak jumpa langsung lah. Sebab dia pergi kerja malam, saya di rumah. Saya di rumah, dia pula pergi kerja. So memang tak jumpa. So bayangkanlah, saya sudah berumah tangga dengan dia dalam 5 tahun. Selepas berumah tangga tu sudah rasa macam free. Ikut dia pergi mana-mana, pergi holiday, pergi training apa semua. Memang rasa best lah. Enjoy lah dengan dia, dengan trip family apa semua. So bila kita plan mau cari kerja, takkanlah kita terus mau office hour kan. So rasa macam, aku tak boleh cari kerja yang macam ni. Aku kena cari yang fleksibel untuk aku sendiri. Lagipun yang sebenarnya best Pak Boy, sekali. sebenarnya Pak Boy, Salina ni seorang yang ikhlas bila bercakap. Sampaikan kadang-kadang kan mikrofon di baju pun dia tak perasan, dia langgar-langgar aja Pak Boy. Itu kita menandakan yang Salina ni betul-betul ikhlas. Teruja, Pak. Dia teruja. Mungkin sebab kesedaran tu kan, rasa macam saya mau orang tahu betul-betul yang apa yang saya rasa macam gitu. Kita tak mau pun orang lain rasa apa yang kita rasa sebelum ni. So kita mau orang tu betul-betul ambil peluang ni dalam dunia kerja AIA ni pun kita sebenarnya boleh berjaya. Sebab di mana-mana pun kita buat dengan office hour pun, dengan bisnes di mana-mana pun, apatah lagi suri rumah kan. Kita mesti ada satu orang bilang kehendak. Maksudnya macam something, yalah fitrah manusia kan, kita mau beli itu, mau beli ini. Kena-kena lagi sekarang dunia tanpa sepadan, window shopping sejak Shopee malam-malam, hari-hari. So rasa macam takkanlah balik-balik minta duit laki je, sejak habislah laki kan kalau begitu. Sebab kita faham fitrah manusia sebagai seorang perempuan ini, dia punya ada satu akal dan 9 keinginan berbanding lelaki kan. Bagus, dia mimpi awal-awal walaupun dia belum kahwin. So kita kena faham tu Pak Boy ya. Kita sebagai kaum lelaki kita kena faham ya. So macam itulah. Maksudnya dengan sebagai suri rumah pun sebenarnya kita boleh berjaya. Sama ada kita ingin, kita mau ataupun tidak. Itu saja. Kalau kita mau, kita akan dapat jalannya macam mana untuk kita capai kejayaan tu. Betul. Itu saja Pak Boy. Okey. Itulah saya bila Cik Ridwan sebut tentang wanita ni satu akal, 9 keinginan, itulah kehebatan dia orang tu. Ya betul. Satu Tadi dia akalnya Itu perisai dia orang tu, Pak Boy. mengawal. Ya, tadi dia kata dia tak pandai bercakap tu kan, Pak adalah Boy? satu akal dia boleh mengawal 9 keinginannya. Betul. Betul. Tapi lelaki 9 akal tidak dapat kawal 1 keinginannya. Aduh. Berdasarkan pengalaman ke tu Pak Boy? Tidak. Okey, baiklah. Jadi kan kepada lelaki-lelaki di luar sana, untuk makluman kita juga bersiaran di Facebook, di page Hurrah Downbeat Studio. Okey, so ada beberapa komen-komen di sini. Wow, ini kalilah tahniah kepada pemegang takaful. Wow, hebat kenabahan lagi lelaki. Aduh, bukan. kesian lelaki apa boleh buat. Jadi kepada lelaki di luar sana, kalau mau meminang orang,
Selalu kita bawa duit apa semua kan. Dia ada satu lagi talam. Oh, polisi takaful. Betul. Betul. Polisi takaful. Pak Boy boleh bantu menghiaskan polisi tersebut. Baiklah. Sebelum kita meneruskan kepada Puan Fatimah, kita juga mengalu-alukan kalau tidak saya difahamkan, okey, kita lalukan kehadiran kaunselor daripada daripada UiTM Sabah. Okey, kita alu-alukan kehadiran mereka. Terima kasih kerana bekerjasama untuk penganjuran program pada hari ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan kita tumpukan pula kepada Puan Fatimah. Alright. Okey. Macam habis Puan terus Fatimah. idea, bos. Oh, habis sudah dia itulah. Itulah Pak, lama menunggu ni giliran. Okey, sudah 20 tahun lebih kan dalam industri ataupun institusi perbankan. So kalau ikutkan stigma orang di luar bila kerja bank ni duitnya banyak, padahal bukan duitnya pun duit orang. Betul. Okey. So kalau ikutkan sudah stabil kan, tapi mempunyai keberanian juga telah mengambil keputusan untuk meninggalkan kerja tersebut dan menjadikan AIA sebagai pilihan utama sebagai full time. Jadi soalannya tu tidak menyesal kan? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Boy. Terima kasih AIA dan semuanya. Terima kasih yang hadir sama untuk view sesi kita pada hari ini, pada pagi ini. Sebenarnya untuk menjawab soalan Pak Boy, menyesal atau tidak? Of course saya menyesal. Menyesal sangat. Mau tahu kenapa? Sebab saya menyesal kerana terlalu lambat untuk join AIA. Sepatutnya terlalu lambat. Terlalu lambat. Ingat menyesal terhenti. Kalaulah saya tahu sebenarnya di AIA ni ada lubuk emas, lubuk kekayaan sebenarnya. Kesenangan awal lagi saya sudah tinggalkan bank sebenarnya. Bayangkan dengan bekerja di AIA baru sampai setahun lebih sebenarnya setelah menyamai pendapatan saya yang terakhir di bank. Dan apabila saya masuk tahun kedua, alhamdulillah pendapatan saya telah mencapai 2 kali ganda daripada di bank. Alhamdulillah. Kejap lagi tengah hari kata, bolehlah terus. Ya, sila semua siapa yang ada di sini atau di luar sana kalau mau join nanti lunch, mari kita kontak-kontak, okey? Nombor telefon ada di bawah situ di skrin. Cari nama saya Fatimah. Tolong order Grab food Boleh. Antar bil sejak sini ya. Ya. So kalau sesiapa yang di luar sana tu, lagi satu ialah flexibility. Sebenarnya saya join AIA sebab bukan kerana saya berhenti di bank dulu baru saya join di AIA dan meninggalkan bank. Sebenarnya saya berhenti dulu di bank kerana harus menjaga kedua-dua ibu bapa. Kemudian setelah 3 tahun berhenti dari bank dan apabila pemergian ibunda, maka pada masa itu saya tidak ada apa-apa lagi mau buat sebenarnya. Macam tidak ada lagi tanggungjawab saya di rumah. So pada masa itu saya tahu, saya yakin saya harus memikirkan apa yang sepatutnya saya buat. Memandangkan saya sendiri, tidak ada sesiapa yang menanggung saya dan di samping itu saya harus memikirkan anak-anak yang masih belajar. So saya ngambil peluang untuk join AIA. Alhamdulillah pada masa itu DM Sufian ada invite, ajak-ajak sejak dulu. Sebenarnya untuk mengisi masa lapang sebenarnya. Saya tidak berniat pun untuk menjadi ejen. Pada masa pertama kali join AIA, saya hanya ingin apply sebagai admin saja. Sebab saya tahu sebenarnya tugas ejen ni, seorang ejen tidak mudah. Saya tahu. Tapi dengan kepercayaan Bos Sufian, dia telah menasihatkan saya untuk cuba dulu katanya. Cuba dulu. Kalau okey, dan teruskan. Kalau tak apa. So saya cuba. Alhamdulillah sebenarnya ya mengena dengan jiwa saya. Alhamdulillah dengan flexibility sebab kita sendiri yang menentukan masa kita. Macam di bank kita perlu masuk 8 ke pukul 5 begitu. Kadang-kadang kalau tak balance kamu kena buat balancing. Selagi tak balance taklah boleh balik dengan target. Kalau sampai besok tak balance juga Kak? Besok juga tak balik. Besok juga tak balik. Ya. Aduh. Sebab kami pernah bila sistem down kami perlu terbang ke branch lain, ke negeri lain untuk mesti siapkan posting. Mesti siapkan transaction tu pada hari yang sama. Okey. So dengan di AIA sebenarnya apabila
terlalu fleksibel. Kalau mau datang, kalau tak mau datang, tak apa. Kalau mau cuti anytime. So, di mana kita boleh dapat kemudahan sebegini, Betul. kesenangan seperti ini? Kita tidak akan dapat Betul. di tempat lain, di pejabat lain, sekiranya kita ada pekerjaan tetap, melainkan dengan AIA. Tapi kami Ya, boleh join betul. juga seperti saudara Ridwan, boleh join part time. Okay? Betul. Itulah kan Puan, daripada penceritaan Puan tu. Kadang-kadang kan ini tuan-tuan dan puan sekalian hadir pada hari ini dan juga kita lalukan daripada yang melihat ataupun menonton program kita melalui Facebook. Okey, ni Cik Muhammad Nur Saiful Izam, balik-balik dia ni. Balik-balik pun habis lelaki, kena hantar. Kena bahan, tambah talam lagi hantaran. Bila berdasarkan apa cerita daripada Puan Puan Fatimah tadi, kadang-kadang kan tuan-tuan bersilat, apa yang terjadi pada diri kita tu kadang-kadang adalah sebagai satu cornerstone. Kan titik tolak dalam hidup kita. Kan? Contohnya puan-puan sekalian, kita mungkin pagi tadi yang solat subuh, kita doa, ya Allah Tuanku, bagilah aku panduan, berikanlah aku bimbingan, okey, berilah aku hikmah, berikanlah aku pemikiran di mana aku mau mencari pendapatan. Tiba-tiba program kita hari ini lalu di depan buka-buka je handphone, okey, tengok program ni lalu pula di wall Facebook anda. Mungkin itu sebagai bukannya tidak disengajakan untuk anda sebagai satu pintu untuk anda berfikir bahawa mungkin ini adalah peluang anda pada hari ini. Rebut peluang anda. Okey? Baiklah tuan-tuan sekalian, kita teruskan kepada kalau ada persoalan daripada audiens kita. Tambah satu dulang Puan Fadilah. Peli kata tambah satu dulang, hibah takaful 1 juta. Oh. Mantap tu. Baru saya Okey, ini kan. alright. Okey tuan. Puan Salina. Ya. Macam interview pula kan. Macam baik. Ya. Apalah si Terkejut dia Pak Boy. Baru dia mengingat Tapi lakinya tu. Inilah bestnya pandemik ni, dalam keadaan kalau kita cari yang buruk lah kita jumpa. Betul. Tapi kalau kita cari yang baik kita jumpa. Tu hari ni dalam keadaan pandemik, saya tidak perlu ke Labuan, tapi saya dapat bertemu dengan 3 orang hebat ini. Pada hari ini. Baiklah tuan-tuan sekalian. Puan Salina, boleh tidak kongsikan kepada kami, ini soalan tambahan daripada WhatsApp ni. Apa yang menarik dalam AIA ni? Selalu tengok ada percutian, apa lagi insentif lain? Oh, okey. Dalam AIA ni, semangat ni cerita kalau dalam AIA ni. Semangat. Sebenarnya dia adalah lubuk emas tau. Dia adalah lubuk kekayaan. Dia dari kita, macam mana kita mau count, apa orang bilang kan, macam ibarat duit berterbangan. Tinggal kau mau ambil sampai dah cukup tangan sudah mau mengambil. AIA ni sangat banyak dia punya, apa orang cakap, banyak dia punya rewards. Ada lagi untuk convention. Dia banyak rewards dan untuk convention, trip pergi luar negara dengan apa orang cakap 5 star. Saya tak rasa lagi, tapi saya rasa macam sudahlah tahun lalu kan, okey, mungkin pengalaman tahun lalu saya sudah dapat Krabi dengan Tokyo tapi tak dapat pergi kan sebab pandemik. Tapi dengar cerita diorang pun bilang diorang pijak siap kaki di mana kita pergi tu, Ada kapit merah. take back tak payah ditarik. Yeah. Macam bila diorang cerita macam tu kan, wow, rasa macam aduh, tak sabarnya aku mau pergi. So itu dari segi penerbangan, dari segi servis diorang 5 star. So lain lagi dengan diorang bagi cash reward setiap bulan. Kalau dapat achieve gini-gini, ada lagi cash. Ya. So rasa macam Challenge. ada challenge challenge 10 hari, ada kena achieve some amount, kena dapat lagi bagi 300 400. Rasa macam kalaulah duit tu, kalau kita dapat dampak duit tu, ya Allah. Dia macam kan Pak Boy, kalau dekat company, kalau kita bekerja dengan company, kita akan dapat bonus tu pada tahun hadapan. Maksudnya dalam 1 tahun, kemudian tahun hadapannya insya-Allah kalau ada bonus dan kita akan dapat bonus tu lah. Tetapi kalau dengan AIA tidak. AIA ni dia akan kadang-kadang setiap bulan ada, kadang-kadang by quarterly. So terpulang pada kita untuk achieve that challenge.
Grab, Grab Grab the the challenge. Grab the challenge. Grab the challenge. Punya dia dari kita, sama ada kita mau ataupun tidak. Kalau kita buat macam saya just mau share lah dulu pengalaman saya dulu. Sebab dengan niat tu sudah memang kita masuk dengan niat kita niat untuk beri kesedaran kepada orang. So memang saya punya niat tu, saya punya aim just bagi kesedaran. Saya tidak pun macam mau buat selling apa semua. Tapi dalam masa yang sama, bila itulah betul lah juga kan, bila orang cakap dalam Islam ni kita mulakan dengan niat yang betul, so insyaallah akan rezeki tu akan bergolek sekali, datang sendiri. Sebab masa tu saya tak pun fikir pasal rewards, cash reward, aloha challenge semua tu saya tak fikir. MDRT Kita pun kan, tidak tahu kan. MDRT ke apa dapat. ya. Ada pula extra. Saya dah Syoknya. paling sedang cakap lah kan, duit dah sempat habis, masuk lagi komisen. Alhamdulillah. Betul, So, alhamdulillah. kita ada 2 orang yang hari ini yang akan ni Pak Boy Sign up. standby je lah. Standby untuk InsyaAllah. Grab hari ni. The whole Boleh insyaAllah. Ibarat macam Tuan-tuan, gitulah. betul. Ada masanya kita bukan mesti kita terpaksa kaya tau. Ya, Betul. terpaksa kaya. Betul. Saya ingin menambah Pak Boy, keistimewaan dalam EIA ini dari segi pendapatan ya. Di mana pendapatan kita adalah passive income. Di mana kalau sekiranya pada tahun ini kita sudah dapat gaji kita, sebagai contohnya daripada kita punya gaji itu dalam 2,000, so maksudnya kita kena terpaksa untuk carry forward gaji tersebut pada tahun hadapan dan ditambah lagi pada tahun gaji pada tahun tersebut. So dia akan di-carry forward. So bertambah. So dia passive income lah dikatakan. Dan dari segi career development, so actually ramai di luar sana yang menganggap bahawa kerjaya dalam EIA ni akan jadi life planner saja. Setiap tahun tu akan cari orang saja. Tetapi sebenarnya tidak. Di EIA sendiri kita ada career development, which is daripada life planner boleh jadi sebagai elite. So elite, gaji untuk elite bukannya calang-calang ya Pak Boy. Gaji untuk elite kita sehingga 12,000. Sehingga 12,000. Kemudian pula kita punya career development ni kita boleh jadi AUM, kita boleh jadi UM, kita boleh jadi DM, dan kita tidak mengikut seniority. Betul. So kalau macam dekat company kita akan mengikut seniority. Selagi mana kalau kita baru 2 tahun, jangan harap untuk kita naik. Kan because siapa yang terlebih dahulu tu insya-Allah dia akan naik dululah. Tapi ada company yang memang tidak semualah, memang ada company juga melihat kepada prestasi. Tetapi di EIA kalau tahun pertama tu you doing well and then you terus je boleh apply untuk AUM, tak ada masalah pun. Kemudian di mana ada company macam Kak Tim bagi tahu tadi, di mana ada company yang bagi kalau kita nak cuti tu boleh cuti anytime. Betul. So setahun kita tidak ada pun jumlah berapa yang you perlu cuti, 18 hari ataupun 20 hari, tidak terpulang pada you. So meaning that kalau setiap hari mau datang pukul 8 kah, mau datang pukul 9 kah, nak datang langsung pun tidak ada masalah. Nak bercuti, kalau bercuti dengan keluarga pula di luar, contohlah paling-paling pun kita pergilah Kundasang kan. So kalau kita mau pergi Kundasang, kita tak perlu apply cuti satu. Kita mau berapa hari tak ada masalah. Kemudian kita masih boleh bekerja di Kundasang. Betul, dimanapun kita berada sebenarnya. Buat kerja. Asal ada orang Pak Boy. Asal ada orang. Ada orang mau sign up. Asal ada orang. Kalau tiada orang susah. Cari tempat yang ada orang. Betul. Yang paling penting di EIA ini ataupun sebagai life planner, there is no punch card, Ya, betul. no thumbprint. Betul. Dan satunya, gaji memang tiada. Gajinya ni kertas kosong ni. Ya. Kertas kosong mana anda nampak sendiri- nampak aku. kita Kertas sendiri kosong yang ni. tulis tu. Inilah Ceknya. slip gaji anda, slip gaji kosong. Tulislah berapa kamu Betul. mau. Kita sendiri yang tentukan. Betul. Berapa yang kita mau. Kita yang kena Okey. tulis. Alright, berapa. tuan-tuan. Saya bila Puan Selina katakan tadi, bila yang kita ni agak susah hati kalau terlibat dalam kerja-kerja yang menjual ni kan. Jadi untuk makluman kepada semua, kalau di luar sana ada orang ini
ini saya punya leader yang ajar saya. Dia kata kalau di luar sana ada orang jual takaful, jangan beli sebab kita tidak jual takaful. Betul. Dan kita bukan salesman-nya. Kita ni pembina kesedaran. Sebab itu tagline NBH, sampaikan supaya sampai. Kita sampaikan saja. Kita adalah advisor. Kita ada Alright, advisor. tuan-tuan Kita sekalian. bukan seller. Wow. Wah, Tuan Nick Marino pun masuk Facebook ni. Okey. Okey, baiklah Puan Fatimah. Ya, saya. Okey kamu masih semangat ni. Di luar sana saya tengok di dalam chat tu ada pula sedang menyanyi. Siapa tadi tu? Dia kata kalau aku kaya. Okey, Bella, Puan Fatimah. Sekarang ni kan PKP, lockdown, kan kita tidak boleh ke sana ke sini tidak boleh. Betul. Okey, PKPP. Jadi memang cabaran lah sebab tidak dapat jumpa klien secara face to face. Terbuka. Macam mana mau berurusan dengan diorang? Jadi bagaimana Puan Fatimah mengatasi benda-benda begini ataupun adakah sistem yang disediakan oleh AIA untuk bantu kita? Okey. Silakan. Terima kasih. Saya suka soalan ni. Sebabnya Suka sangat. sebabnya kalau masa PKPD lah apa di semua ni, sebenarnya masa itulah peluang kita untuk berehat sebenarnya. Makan tidur kan. Tapi sebenarnya masa inilah peluang kita yang terbaik. Di setiap masalah tu sebenarnya ada peluang. Di setiap misalnya let's say kesulitan tu sebenarnya memang ada jalan. Ada hikmahnya. So kita ambil dan di AIA sebenarnya kami sediakan berbagai-bagai platform upgrading kami punya sistem. Even orang yang berada di Sibu, di mana di hujung lautan di situ. Sebab saya sendiri ada klien yang dari Johor, dari Sibu, dari Kuching, Sarawak, dari Putrajaya, di mana-mana negeri pun di Malaysia ni sebenarnya. Kita boleh Tidak ada limitation. tiada limitation. Kalau dulu kita perlu lagi terbang ke situ, jumpa orang untuk dapatkan tanda tangan dan apa. Sekarang ni semuanya di hujung jari, virtual. Saya akan create perjumpaan dengan dorang melalui Zoom Meet, Teams ataupun video call dengan dorang. So tidak ada masalah. Sebab DIA memang sediakan semua platform tu menjadikan senang. Dalam sehari kita boleh berjumpa dengan 3 orang sebenarnya. Sedangkan kalau sebelum ni kita harus macam seminggu mungkin boleh jumpa 2 orang atau 3 orang saja kan. Tapi melalui teknologi sekarang ni yang disediakan oleh AIA, alhamdulillah segalanya menjadi lebih mudah. Sebab di mana pun anda berada sebenarnya boleh terus sign up. Mau ataupun tidak mau mau saja ataupun tidak mau saja sebenarnya. Semuanya dari kita. Kalau kita mau tidur je terus sepanjang PKP tu tidurlah. Tapi sebenarnya tak adalah duit tu. Jadi kalau mau fikirkan ada duit, kerjalah kamu. Dia duit ada. Betul. Because kita passive income tu kan, kita akan carry forward. Kalau kita cuti 5 hari pun duit tu masih Sebenarnya duit masih ada. Tetapi Betul. untuk kita gandakan. Ya, betul. Menggandakan. Betul. Itulah ramai yang mau berjaya. Ada matlamat berjaya, ada matlamat kaya, tapi tidak mau buat prosesnya. Kan dia hanya percaya kepada matlamat tapi tidak percaya kepada proses. So we have to do the process. Betul. Dari kita sendiri set tu, Pak Boy. Betul. Dari kita Kalau sendiri naik semangat memang terkeluar orang putih aku ni. Baiklah. Kepada yang di luar sana, wah ramai ya. Ada yang kata bila dia siapa? Ifa kata dia kata dia sudah yang sudah join di AIA pun sekarang mau restart balik from zero. Apatah lagi di luar sana kan. Boost up. Betul. Jadi kan Puan Fatimah, jadi berdasarkan apa yang diceritakan tadi, jadi kalau ada orang yang fobia, kan kadang-kadang kan Puan Fatimah, Tuan Ridwan, Puan Salina, kita iklankan kadang kita ialah menapuk jawab live plan itu kan, kita gunakanlah executive marketing. Kan bila hadir interview, bila tahu saya buat kerja takaful, terus krik. Betul. Bila kita minta maklumat diri untuk proses kepada exam kan, nada sudah menjawab bulutik. Biasa. Jadi kan kepada yang di luar sana, kalau ada yang menghadapi fobia jumpa orang, kerjaya inilah yang ambil peluang pandemik ini. Tidak payah jumpa orang. Betul. Kan sign pelanggan kita di Kedah. Dia sign di sini. Nah. Ini depan mata saya.
Baiklah, okey. Alhamdulillah kepada yang di luar sana masih okey lagi ni, masih bersemangat. InsyaAllah. Kalau kita stop sekarang macam mana? Jangan, belum habis. Tengah berapi-rapi. Okey, Tuan Ridwan. Yep. The only kumbang ataupun bee di situ kan. Bee bukan kumbang, itu penyangat. Tapir pun boleh ni Pak Boy. Tapir pun boleh ni, badan semakin mengembang seiring PKP ni. Jangan cuek. Bah, jadi Tuan Ridwan, kalau kita lihat kan dengan situasi pandemik sekarang ni, banyak industri terkena tempias. Kan saya pun sebenarnya sebelum ni saya ada trainer, saya adalah motivator. Memang Allahu Akbar. Betul. Kan trainer kan face to face apa semua. Memang aduh, Agak susah. bukan lagi kita duduk, kursi tu patah sampai tak sampai di lantai. Jadi kan Tuan, jadi banyak industri yang terkena tempias. Jadi apakah cabaran yang Tuan hadapi sepanjang pandemik ini sehingga kan dapat mencapai MDRT seawal, saya tidak mau sebut tapi mau sebut, saya terpaksa sebut. Seawal 4 bulan saja. 4 bulan ni orang kepiar-piaran lah. Okey Tuan, jom kita share cabaran dalam menghadapi pandemik ni. InsyaAllah. Actually target sebenarnya adalah kuartal pertama, which is antara bulan Februari ataupun bulan Mac untuk saya capai. Tetapi oleh kerana pada bulan 2 hari tu, awal bulan 2 hari tu, saya sebenarnya adalah COVID fighter. Sebenarnya saya stage 4 lah COVID. So saya terpaksa dalam setengah bulan saya berada dalam ICU lah. Dan sebenarnya because of kejadian tersebut sebenarnya saya berfikir mungkin benda ni adalah cobaan untuk saya kan, untuk saya berjaya, because otherwise kan kalau kita sudah menghadapi masalah tersebut kita akan rasa down. Tetapi saya cuba jadikan kejadian itu sebagai pembakar semangat saya untuk saya teruskan. So dalam tempoh tersebut saya berfikir sekiranya saya diberikan untuk peluang kedua, insya-Allah saya akan cuba achieve target yang seperti yang saya mahukan walaupun saya terpaksa delay dalam tempoh 1 bulan. So waktu saya bayangkan waktu tu saya terlantar di hospital, klien tanya saya bila nak sign up. Bila boleh sign up? Tapi saya cakap sebab sekarang ni saya di ICU. So tolong bagi saya masa dulu, kemudian bila saya keluar nanti, then baru kita akan meet up. So itu mungkin because of kepercayaan ataupun trusted daripada klien tu, kita sudah build up daripada basic kan. So maksudnya untuk klien ni sebenarnya isa perhatian kita kepada klien, because bila dorang perlukan kepada kita, macam mana untuk dorang perlukan kepada kita, dorang kena ada trust dulu dengan kita. Macam mana untuk kita ni sebagai wakil untuk memberi servis kepada keluarga dia tersebut. Macam tu. So mungkin kalau kita tengok sekarang ini during the pandemic banyaklah orang diberhentikan kerja, orang diturunkan gaji, kemudian orang dipaksa untuk berhenti, graduan-graduan terpaksa what do you call that, tidak mendapat pekerjaan kan, because offer untuk pekerjaan tu tidak ada. So itu sebenarnya bukan alasan. Cabaran itu kita perlu hadapi, dan I think daripada orang tidak mahu ambil, so why not join kami dan kami akan ajar macam mana untuk kita mendapatkan gaji yang sepatutnya yang kamu idam-idamkan tu. Kalau contoh gaji pegawai tu dalam 2,000 lebih, tidak ada masalah, anytime kami bagi Macam lebih daripada tu. Macam untuk tu. itu Alright. So Pak Boy, rasanya macam tekak-tekak kami ni kan macam agak kering sikit. Kita take a break sekejap, 2 minit. Boleh. okey, Boleh, kita jumpa lagi sekejap lagi. Okay, Ya, sekejap lagi ya. saya ambil apa ni? Okey, alright. Okey, jumpa Betul, silakan. sebentar. Betul, boleh. Okey. Kalau kita lihat ya, tuan-tuan dan puan-puan, daripada penceritaan ketiga-tiga orang ni, dia start from their own struggle. So we also have our own struggle. Jadi kan dalam kita tidak sedar, rupa-rupanya cerita kita ni, our struggle ni boleh jadi kita punya bahan ataupun yang kita boleh gunakan untuk kita punya marketing.
Kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan pernah dengar tentang storytelling, so kita punya story itu agak penting. Kadang-kadang bila kita ada sakit apa semua dan kita ceritakan, kita gambar aja pun, alhamdulillah aku sakit. Apa ni, nasib baiklah ada, akan tengok. Start with your own struggle. Okay, dan apa ni, dan satu benda, okay, mungkin ada yang sedang bekerjaya di tempat lain kan apa semua. Okay, so program hari ini tuan-tuan Muslim, katakanlah kalaulah anda adalah seekor itik yang sedang berenang di satu kolam. Okay, sudah lama berenang di situ, tidak keluar. Jadi hari ini kita ingin menceritakan, kita cuba pula berenang di kolam yang lain. Ini dia kolam AIA. Okey, sebagai life planner, dan kita akan grow kita punya diri. Sebab dalam apa namanya, dikerjai sebagai life planner di AIA, yang kenapa saya teruja sangat, saya seorang motivator dan try masuk dalam industri ini. Kenapa? Sebab saya suka kepada peningkatan diri. Okay, saya suka kepada peningkatan diri, dan dalam AIA ini kita nampak jelas. Okey, kita punya kerjaya tu macam mana? Kita boleh atur, kita boleh strategi. Kita mau berapa bulan? Kita mau 1 bulan, kita mau 2 bulan, kita mau 3 bulan, kita mau 4 bulan, MDRT pun boleh terpulang. Masuk terus MDRT pun boleh. Bawa cash 500,000. Habis, selesai. Okey, baiklah tuan-tuan sekalian. Jom, saya mau kongsikan sedikit, ambil peluang mereka sedang berehat. Okey, tuan-tuan sekalian. Pastinya anda biasa bermain dengan benda ni kan? Apa namanya ni? Apa namanya ni? Cube. Okey. Dan saya sudah setkan. Saya tidak pandai, tapi saya minta anak saya tolong buatkan. Saya kata, jangan selesaikan semua, selesaikan di bahagian hadapan. Okey. Jadi puan-puan sekalian, mungkin nampak dah yang putih tu. Okey, jadikan puan-puan sekalian, mungkin yang kita nampak selesai di hadapan. Tetapi rupa-rupanya tuan-tuan sekalian, untuk selesai di bahagian hadapan ini, kita lihat di belakang, di bahagian belakang, di tepi dan kanan, rupa-rupanya apabila kita mau menyempurnakan satu sudut dalam kehidupan kita, banyak perkara-perkara yang kita perlu korbankan. Ya, betul. So, di sini kita sudah selesai. Tetapi kita tengok di sini. Di sini mungkin kita korbankan masa, di sini mungkin kita korbankan macam-macam, di sini mungkin kita korbankanlah ketika kita punya degree dalam bidang electrical engineer, tapi mungkin katakanlah ada masalah sekarang ni, no problem. Okey, aku boleh bekerja ya di AIA ni. Wow. Tapi ingat, kalau saya tu selesai, Pak Boy, saya buka tu Pak Boy. Kalau saya buka tu, color kasih tampal balik. Tapi kalau selesai ke semuanya, jangan berhenti, kerana jangan ingat urusan kita selesai, sebab akan ada ujian yang lain yang lebih besar selepas itu. Hidup kita tidak akan pernah berhenti dengan ujian. Kan? Yakin je kau. Tagline Pak Boy, yakin je kau. Sampaikan supaya sampai. Ya, okey. Jom. Sudah basah kah tekaknya? Sudah. Alright. Okey. So kita teruskan. Okey, kita teruskan kepada Puan Fatimah. Okey, Puan Fatimah, mana sudah Puan Fatimah ni? Bertapuk. Oh, ada Pak. Jangan bertapuk awal-awal. Ada Tuan. Okey, Puan Fatimah. Jadi kan, ini mungkin tak tahulah sama ada mau cerita sama orang ataupun tidak, itu terpulanglah kepada Puan Fatimah. Kadang-kadang untuk mengujakan orang ni, kadang-kadang kita terpaksa bagi tahu sebagai bukti. Bukanlah seperti mana orang kata minta puji jawapan ni. Lambat juga masuk soalannya ni. Okey. Jadi kan Puan, setiap orang ada impian. Impiannya contohnya gaji banyak, kan, mau beli itulah, mau beli inilah, kan, keluar Apple 13 tiada masalah, itu celah gigi saya itu. Tapi kalau balik-balik sakit juga gigi. Jadi kan dalam AIA ini sendiri kan Puan, just untuk perkongsian supaya saya pun naik semangat, kawan-kawan lain pun naik semangat. Banyak sudahkah impian ataupun yang diidamkan tu tercapai Puan? Ataupun yang sedang tu pun boleh cerita ni. Silakan Puan. Pak Boy, macam tersalah soalan ni Pak Boy. Macam mana ni dah ada training je. Okey, terima kasih. Sebenarnya alhamdulillah berkat asbab bekerja di AIA ni, join AIA ni, insya-Allah salah satu impian terbesar saya bakal terlaksana. Okey.
apa impian tu mau di-share kan ya? Ada, Mau ada. di-share. Share. Okey. Kasih api, kasih bakar. Kasih bakar, bakar, okey. ya. Kasih bakar ya. Sebagai pembakar semangat untuk semua yang ada di luar sana juga, yang siapa adik-adik ataupun abang-abang kah, kakak-kakak yang masih lagi berfikir-fikir untuk sama ada join AIA ataupun tidak. So, alhamdulillah saya sudah deposit kereta impian. Kereta apa tu? Okey, the new Harrier dengan pendapatan di AIA yang baru 2 tahun lebih. Sebenarnya saya belum lagi 3 tahun di AIA ya. Alhamdulillah, insyaAllah tinggal tunggu shipmentnya sampai saja lagi ni. InsyaAllah. Nanti kita ronda-ronda Labuan lah Pak Boy. Pergi KKK lah. Ada seorang orang mau ambil Pak Boy. Ya, saya tunggu di airport nanti Pak Boy. Alhamdulillah, kita doakan kejayaan demi kejayaan. Sebab itulah kita di sini terpaksa kaya. Terpaksa kaya, betul. Puan Fatimah, ini soalan yang sebenar ya. Okey. Ini soalan. Aduh, ini ada lagi yang soalan sebenar. bertapis di belakangnya Kak Pak Boy. Okey, kita sampai ke pusingan yang terakhir ya. Tuan Putra pun tengah terbakar, hangus. Tapi Pak Boy, Okey, Puan Pak Boy, mungkin saya boleh share juga di sini, which is Ha, ha. macam Salina kita Ya, pun. betul. Lupa pula. Bukan kalau tadi Fatimah dia ada kereta impian kan, Salina ada rumah impian. impian. So kebanyakan di luar sana kan ramai yang bercakap kalau kerja dengan AIA ni susah mau dapatkan loan. Betul. Lulus loan pun susah kan, tapi buktinya ada di sini, which is Salina sendiri rumah tangga saja. seorang rumah tangga saja boleh mendapat kelulusan loan Loan sebanyak 1 1 juta juta. ringgit untuk rumah idaman. Rumah berharga 1 juta. Maksudnya Alhamdulillah. kita ni sebagai ejen takaful ni pun laku di bank sebenarnya. Ya, betul. Apanya orang Labuan menjadi kaun jaran, menjadi kaun jayan. Tapi kan Pak Boy, mungkin saya boleh sharekan di sini, which is macam saya sendiri apa yang saya buat untuk kita mencapai satu tahap kehidupan yang lebih baik lagi tu, kita kena push diri kita, which is kalau dulu saya menggunakan kereta Honda, tapi sekarang saya sudah beralih untuk ke satu tahap lagi, which is which is tidak perlu dah disebutkan Pak Boy, nanti ramai orang mengunjar Pak Boy. Kasih tahu. Bagi tahu Sebab sebut. Jadi Ni kita kongsikan respon ni. Memang dia ni dari tadi ni, Encik Muhammad Nur Saifulizam Fadil. Okey. Kereta impian Puan Fatimah. Rumah impian Puan Salina. Bini impian. InsyaAllah. InsyaAllah. Tengah on track tu. Pak Boy, kita tunggu je akan jemputan Tapi dia Pak orang. Boy, bini impian tidak perlu dibeli Pak Boy. Bukan untuk dia beli. Untuk disayangi Pak Boy. Paling kurang orang yang bakal menyerikan rumah tu, dia pun rasa confident lah sedikit. InsyaAllah. Orang cakap kalau dulu kan orang-orang tua-tua dulu kan kerja apa nak, dia cakap kan kerja life insurance tak payahlah kau sama dia cakap kan. Begitu. Tapi kalau kerja sektor Kerajaan. government, bagus tu, ini bagus paling tu. bagus lah Dina jodohmu. Tapi sekarang ni Tuan, berubah itu sudah tu. Inilah yang jadi meminang. rebutan ni. Itu meminang. Ini masa interview, pengalaman sendiri seorang bila kita interview, rupa-rupanya di belakang mungkin ada parents ke apa semua kan. Jadi kita mungkin kedengaran juga kan. Jadi saya kata tahu kak kerja ni apa semua. So kita beritahu lah tentang AI apa semua. Jadi ada kedengaran. Tidak payah. Dan satu lagi yang saya ni, dulu masa saya sebagai trainer, ada orang tanyalah, apa bisnes Pak Boy? Sekarang saya konsultan, ada konsultan training company. Oh bagus, so panjang cerita. Tapi sekarang lain, bila orang telefon, Pak Boy apa buat sekarang? Saya ni masuk ni industri takaful. Wih, pendek saya ceritanya. Betul. Puan Fatimah, ini kan kebetulan dengan apa yang kita ceritakan ini, bagaimana kan Puan Fatimah mengatasi atau berhadapan dengan persepsi masyarakat yang allergic sangatlah dengan perkataan takaful ni? Adakah terpaksa ditapuk perkataan takaful tu? Ataupun kan baru nampak bayang-bayang Puan Fatimah terus lari bah. Ya, Orang betul. takaful, bukan lagi takaful, orang takaful.
nampak tu gaya dia orang sebenarnya. Pura-pura pegang handphone lah, terus Sibuk. sibuk terus membelok tempat lain Ada lah. kerja aku ni sekarang ni. Ya, betul. Sebenarnya tak boleh juga disalahkan pada dorang. Sebenarnya Ya. mungkin kesilapan kami juga para life planner atau advisor kurang pendedahan kepada dorang. Sebenarnya dorang kurang faham apa sebenarnya tugas kami sebagai life planner, sebagai advisor takaful. Sebenarnya kami tidak menjual apa-apa produk. Kami cuma share maklumat, berkongsi maklumat, apa manfaat di sebalik memiliki takaful itu sendiri sebenarnya. InsyaAllah sebenarnya kalau orang di luar sana lebih terbuka fikiran mereka untuk menerima kehadiran kami untuk setakat berkongsi sebarang maklumat, InsyaAllah sebenarnya manfaat tu lebih kepada mereka sendiri, bukannya kepada kami lah terutamanya. Sebenarnya takaful bila kita bercakap tentang takaful ni, ramai yang cakap bila kami bayar bukan dapat apa-apa pun kalau kami tak sakit, kalau kami tak mati kan. Tapi sebenarnya benda tu sebenarnya kita kena faham rules and regulation. Sebagai contohnya kalau kita buat simpanan dalam bank, benda ni sama je kita buat simpanan dalam takaful. Tetapi apa manfaat selebihnya dalam takaful itu sendiri. Betul. So ramai yang cakap tidak dapat pulangan balik dan sebagainya. Tapi kita kena ingat ada certain plan di mana plan tersebut bila kita ambil kita akan dapat pulang balik. Pulang balik dan malah lebih daripada itu ditambah lagi dengan floating saving kita. Sebagai contoh kalau kita sakit tiba-tiba kita ada 1 juta yang kita boleh gunakan. Kalau kita diberhentikan kerja, tiba-tiba kita di sana ada 500,000. So kita boleh ambil 500,000. Macam tu. So kalau kita mengharapkan kita simpan every day kan, macam contoh kita simpanlah 1,000 setahun baru kita dapat berapa? Kan, 1,000 setahun 12,000 lah. Setahun baru kita dapat 120,000. Tetapi sekiranya kita gunakan simpanan tersebut dan habis kan. So untuk tahun kedua kalau kena lagi di mana mau cari? Tapi di EIA ini sendiri kita amat bersyukurlah sebenarnya. Bila kita memberikan advice kepada orang. Kalau kami pun bukan sebagai life planner dulu, mungkin kami pun dah berapa tak tahun. faham. Kami pun sama mungkin. Betul. Kalau dulu pun memang pengalaman yang Pak Boy cakap tu pun memang dibuat oleh saya sendiri tu. Ya, kami sendiri pun begitu, tak percaya. Nampak saja orangnya terus bertapuk. Sampai kita panggil. Betul. Ya, Saya sendiri bila ada orang insurans datang, orang takaful, Cik sudah masa tu pergi office, masa tu saya kerja di Mara dulu. Datanglah nih satu orang takaful. Cik ada takaful atau insurans? Saya kata ada sudah. Ada. Tapi tak tahu apa. Tapi tahu insurans apa? Insurans kereta. Soalannya pun saya menjawab, soalan ada insurans sudah? Adalah insurans kereta. Baiklah. Jadi kan bila dalam takaful ni sering kali dikaitkan dengan klaim. Jadi sekarang saya mau tanya Puan Salina, kan? Ini bukan soalan yang sebenarnya. Puan gembirакah kalau dalam takaful ni, gembira tidak dapat klaim daripada takaful? Alhamdulillah tidak dapat digambarkan dengan masa perkataan tu. ya. Dengan perkataan masa yalah yang macam saya cerita tadi lah, dengan keadaan tengah sakit, tengok dengan husband gargar kepala cari duit, di mana mau cari duit apa semua kan. Macam rasa macam tak apalah, rela lah, jomlah kita discharge lah, kita cari hospital kerajaan. So bila fikir-fikir, kontak balik ejen, dapat lepas itu kan macam alhamdulillah, ya Allah, ya Tuhan, kalau lah aku dah ada semua lah keluar tu situ. Kena lagi anak kecil, masa tu anak kecil, bayangkan anak baru 2 bulan ke 3 bulan, masih breastfeeding lagi. Kalau mau tinggalkan, mau pergi hospital kerajaan, memang confirm tak benarkan masuk. So di situ tu memang saya dapat servis lagi yang okey di bilik sendiri. Anak memang tinggal dengan saya walaupun sakit-sakit. Family lagi boleh satu kampung masuk bilik. Rasa macam bestnya. Rasa macam aku mesti bagi semua orang rasa benda ni. Walaupun dia cepat ataupun lambat, tapi at least ada supaya dia orang tidak rasa macam sakit tu tidaklah bertambah sakit, sebab kita sudah sakit, fikir duit lagi tambahlah sakit. Kita pun sakit yang dalam kemewahan supaya dia pun macam okey, walaupun sebenarnya dalaman tu masih sakit tapi fikiran tu tenang, insya-Allah akan tambah sehat.
Ah, Betul lah, dia tapi tu inilah antara yang paling ditanya, boleh ke dapat klaim apa semua. Lepas tu kalau saya klaim tidak juga dapat semua. Kalau mau dapat, kita kena faham, kita mau buat saving kah, kita mau buat takaful. Betul. Kalau saving pergi bank. Betul. Yang penting kita Kan? perlu Ah, dapat jadi ada satu soalan tu. daripada Saya bergurau dengan kawan saya. Kau happy kah kalau dapat klaim bila kau ada takaful? Kalau ada medik, oh happy lah. Tapi aku rasa kau tidak sempat happy. Kenapa? Masa kau dapat klaim tu kau putus kaki. Ya, Allahu Akbar. Contohnya. So kita kena faham kenapa Betul. kita bertakaful. Ya, betul. Kan? Supaya kita rasa aman, supaya kita rasa gembira. Okey, Bella. Masa kita pun agak singkat ni. Bella, Tuan Ridwan. Mhm. Kita berakhir kepada Tuan Ridwan, the most handsome man. Okay, Alhamdulillah. dalam studio sekarang. Jarang-jarang orang dipuji. Okey. Bella, kalau tengok biodata Tuan kan tadi Tuan pernah menjadi lecturer di UiTM Alur Gajah kan? Betul. Jadi sebagai bekas pensyarah mungkin jiwa anak-anak muda ni ialah sudah dapat diselami, ramai yang cakap bertanya macam mana mau buat, list kontak pun tidak banyak apa semua kan. Jadi pengalaman pun belum ada, lepas tu malu lagi kan, lepas tu macam mana orang mau percaya aku kan. Jadi Tuan bagaimana Tuan melakukan perkara ni sampai anda begitu dipercayai untuk menguruskan hal perlindungan mereka. Silakan Tuan. Okay. Thank you Pak Boy. Actually untuk anak-anak didik lah, kita pagikan anak-anak didik yang baru mau graduate ataupun yang masih lagi belajar tapi sudah memikirkan untuk memilih kerjaya apa dan sebagainya. Sebenarnya kerjaya di luar tu sangat banyak. Cuma terpulang pada kita untuk memilih. Dan kita tidak boleh underestimate pelajar-pelajar ni, graduan-graduan ni, sebab sebenarnya mereka ni terlalu ambitious di mana mereka memerlukan bila diorang habis saja belajar, aku perlu kerja ini, aku perlu kerja ini, aku perlu kerja ini, because bagi mereka pekerjaan yang mereka mahukan tu adalah impian mereka, tapi mereka belum lagi mencuba di luar, mereka baru hanya mendengar. Orang kata kalau melihat makanan tu, oh ini sedap, tapi bila dia rasa mungkin tak sedap. Sama juga mungkin daripada rupa tu, ini tak sedap ni, tuhau ni tak sedap ni, tapi bila dia makan, bertambah nasinya kan? So betul sama saja, analoginya macam tu. Jadi kita tak boleh underestimate kemampuan diri kita sendiri. So macam saya kan, saya dulu belajar dalam bidang grafik, dalam bidang art and design. Tetapi dia cakap macam mana kau boleh jadi life planner? Macam mana kau boleh adapt benda tu kan? Macam mana kau boleh jadi corporate communication? Macam mana kau jadi admin? Sedangkan benda tu kau tidak belajar pun semasa universiti. Tapi sebenarnya apa yang kita belajar tu, kalau kita pandai untuk olah daripada apa yang kita belajar tu untuk sesuaikan dengan kerjaya kita sekarang, insya-Allah kita akan ada kelebihan di situ. Sebagai contohnya macam saya lebih kepada bidang kreatif. Jadi saya gunakan kelebihan saya itu kepada promotion diri saya dan juga EIA sendiri, untuk saya dapatkan leads, untuk saya dapatkan career development di sini. So during saya buat lifetime ni, life planner ni, saya juga buat saya punya what you call that, freelance untuk design. So sama juga dengan seorang life planner yang baru, dia suka main badminton, tetapi dia gunakan kepakaran dia dalam badminton tu untuk tarik rakan-rakan dalam badminton dia tu, dia wujudkan satu kelompok di mana kelompok tersebut untuk dia dapatkan leads daripada untuk insurans-nya. So kita kena pandai gunakan apa kelebihan kita, dan daripada kelebihan kita itulah sebenarnya kita boleh atur untuk kita capai kejayaan kita. Betul. Kena pandai Jadi kan ambil peluang. betul, jadi sebagai life planner ni tidaklah menghalang anda untuk mengekspresikan apa yang anda minat, Betul. apa bakat anda, apa kerja anda minat, mau buat bisnes ke apa, so no problem, is okay. Tetapi anda mesti bertanggungjawab dengan apa yang anda mulakan pada ketika ini. Betul Encik Ridwan begitu Betul. Alhamdulillah. Baiklah. Macam tak sabar mau calling pasal satu klien ni. Asyik.
Bagi-bagi Pak Mana Boy. tahu tiba-tiba lepas program ni kan? Lepas program tiba-tiba, okey Pak Boy uruskan 500,000 Amin, Pak Boy. Wah, amin. mantap lah. Ya Allah, siapa tahu. Tuan-tuan sekalian, jangan lupa doa. Betul. Hati-hati klien kita, hati-hati orang di luar sana adalah milik Tuhan, milik Betul. Allah. Mintalah kepada pemiliknya, insya-Allah. Kita biarkan tiba-tiba. Mana tahu kan, ini pengalaman daripada saya punya leader juga. Kan pagi-pagi pagi-pagi dia post di Facebook, tiba-tiba ada satu orang sudah hubungi dia. Facebooknya pun bukan ada modal pun 25 ringgit di line telefon. Betul. Okey, jadi insyaAllah yang penting kita mau bermula ataupun tidak. Bermula ataupun tidak. Okey, jadi insyaAllah mudah-mudahan. Baiklah, Puan Salina, apa kabar Puan Salina? Masih Biasa lagi. okey. Kan, insyaAllah. Baiklah, Puan Salina, setengah masyarakat ni dia takut untuk jadikan industri takaful ni sebagai kerjaya tetap. Kan? Jadi bagaimana pula bagi Puan Salina sendiri? Betul. Sebab sebelum ni masa dalam 5 tahun saya orang cakap sebab saya grad dalam 2016. So maksudnya 5 tahun kah? Ya, 5 tahun lah. 5 tahun. Ya, betul, 5 Saya tahun. memang tidak buat apa-apa. So dalam tu juga memang tipu lah kalau saya cakap saya tak dah berkecimpung dalam bisnes lain kan. Cuma macam dia orang cakap tadi lah, kita kena cuba, kita kena mendalami dulu, kita kena masuk ke dalam kelompok tu dan baru kita akan tahu macam mana bestnya benda tu. Kalau contoh macam Baru kita tadi, nilai. baru kalau contoh lah macam tadi kan kita bagi tahu orang minumlah air ni sedap. Orang pun macam macam air biasa je tu pun air mineral nak tumpah sudah. Tumpah. Dia excited kan Pak Boy sampai air tu tumpah Pak Boy. Dia membagi perumpamaan tu. Ada. Dia kena orang bagi try dulu. Maksudnya kita ni kena tahu dulu. So kalau kita nampak orang, banyak juga memang orang cakap baguslah tengok posting dapat pergi Dubai lah, dapat pergi Tokyo lah. Apa je kakak buat ni? Ada orang tanya dengan saya. Saya cakap, jomlah join, masuk dulu dan baru kau akan tahu macam mana bestnya dalam di Industri takaful ni. So maksudnya kita ni memang kita tidak salah pun untuk mencuba sebab Betul. banyak bisnes di luar sana. Tapi kita cuba cari di mana yang orang bilang sehati dengan bersesuaian kita. dengan kita. Kalau kita buat bisnes sendiri, kadang sebelum ni saya pernah lah, mungkin kamu tak pernah tahu share kan. Dulu saya pernah lah buat bisnes kecil-kecilan dengan masa mungkin menghilangkan rasa boring saja sebab rasa mau orang cakap Ada duit kumpul-kumpul sendiri. duit sendiri lah. Okay. Saya buatlah bisnes-bisnes kecil, buat durian crepe, Wow. buat dessert, kek. Tapi rasa tu kan masa tu kita sebagai bisnes kan, kita kena buat sendiri, kita kena packing sendiri, kita kena COD, kita lagi beli barang. So macam semua kita. Lain lagi dengan anak kecil, so macam tak boleh aku buat macam ni. So dengan di AIA ni, modal pun hanya RM80 exam. iPad, itu je. Dan lepas tu 1,000 lah rasanya kan, kalau iPad 100,500. Itu je modal kita. Dan lepas tu rasa lebih daripada itu yang kita dapat. So macam sekarang ni pun memang dah sudah kita terfikir 1,500 tu memang dah sudah kita nampak kecilnya. Ndak, sebab dengan pulangan tu rasa macam wow. Lain lagi dengan macam Pak Boy cakap, dengan dunia takaful ni kita bukan terus tinggalkan kita punya apa yang hobi Dunia. kita. Kalau macam saya pula, saya suka masukkan orang bilang dalam hobi saya tu dengan dunia takaful. Maksudnya saya enjoy dengan buat aktiviti harian saya, tapi saya selitkan dengan saya selitkan dengan pendedahan takaful. Maksudnya jangan jadikan dengan kadang mungkin jadi ejen ni, alah aku tak boleh sudah pergi jumpa orang, buat huha-huha, pergi badminton apa Betul. semua. Padahal sebenarnya dengan kita buat aktiviti tu lah baru kita akan jumpa orang, dan situ baru kita akan cerita-cerita chat berkaitan tentang takaful. Kalau ikutkan kan Salina, orang kata kalau kita jadi life planner ni kita akan hilang ramai kawan. Betul? Tapi sebenarnya bila kita jadi life planner ni yang akan tinggalkan kita tu kawan-kawan Datang balik kita tu sebenarnya. berapa orang saja yang tinggalkan kita, tapi kita akan dapat lebih ramai. Betul. Let's say Betul. 1 tahun tu kita boleh bantu 100 keluarga. Jadi 100 keluarga ni menjadi kawan kita. Betul. So no worries. Ya.
Okey Ya, tu. betul-betul. Harap Di da- menjawab soalan di da- Pak di da- Boy. Ya, di Kan dalam terlebih di sudah dalam dia. apa ni? Di dalam dewan pula program kita ni ada satu orang juga ni. Pangeran Kayum. Beliau pun bekas berniaga Pastry. bakery, Kulit. kek apa semua. Kulineri. Dan hari sebagai life planner. Dan sedang begitu rising begitu hebat. Alhamdulillah. Kita Okey, hai jadi, dulu sama Kayum. Hai Kayum. Hai Kayu. Hai Kayum. Hai Kayum. Jadi itulah jangan awal-awal bagi bagi jawapan kepada sesuatu yang Betul. belum pasti buat ya. Betul. Kan dia ada satu Dia kisah dari contoh kita je tu. kisah. Betul. Saya kongsikan satu kisah. Ada seorang anak dia pergi ke satu tempat, tempat tu di situ ramai orang belajar. Lepas tu dia balik rumah masa-masa muka. Dia cakap sama bapaknya, aku tidak mau datang ke sana lagi. Kenapa? Tempat tu tempat bagus. Apa punya tempat bagus? Ramai yang cakap buruk di situ. Cakap itu, kutuk sini. Aku tidak mau datang lagi. Jadi besoknya bapaknya bawa sendiri. Tapi bapaknya bawa satu gelas air yang berisi penuh air. Lepas tu dibagi pada anaknya. Okey, sekarang kau jalan sekarang ke hadapan, melalui orang-orang yang ada di situ. Okey, kau jalan. Tapi air jangan tumpah. Okey, sampai di situ kau minumlah air tu. Jadi pun jalan hati-hati ditumpukan pada air tu, sampai di ujung dan berjaya. Air tu langsung tidak setitis pun air tu jatuh ke lantai. Dan kemudian dapatlah dia minum. Dan kemudian dia jumpa ayahnya. Ayahnya tanya, ada kau dengar lagi cakap-cakap orang yang buruk? Tidak tahu dia. Kenapa begitu? Orang-orang yang cakap buruk tu ada tidak di sana? Ada. Tapi kenapa kau tidak dengar? Rupa-rupanya kan tuan-tuan sekalian, kalau kita fokus kepada apa yang kita buat, insya-Allah kita dapat filter suara-suara yang mungkin melemahkan semangat kita apa semua kan. Kan ramai kawan-kawan, apalah kau buat ni, kau dapat apalah Pak Boy, tiba-tiba kau jadi ni apa semua. Allahu Akbar. Memang yang akan membuatkan saya tarik diri semula. Tapi no problem, kita ada matlamat kita ada benda yang kita mau capai, kan? Okey, Tuan Ridwan, ini soalan ni kan, bagus sangat ni. Ada orang WhatsApp ni. Apa tu? Ada yang dengar. Kalau dulu orang-orang lama kalau cari menantu mesti kerja government. Grade 41. Grade 44. Grade Jadi, kedua. saya pernah dapat grade 44, tapi yalah saya sudah beristeri masa tu, tidak payahlah. Jadi tuan, kalau kena sebut kerja ejen AIA, kena reject ke tuan? Rasanya pengalaman tersebut memang betul lah Pak Boy. Sebab sehingga sekarang saya masih lagi belum dipunyai. Sebab saya dulu bukan kerja government. Aduh. Tapi mungkin kita melihat mungkin perception orang dulu kan melihat bahawa kerja government ni secure ataupun stabil lah. Tapi sekarang pun kita tak ada masalah, because kalau dulu dilihat kerja government ni, kalau kita habis bekerja pun kita akan dapat pension. Betul. Tetapi sekarang dia bukan hanya melihat kepada faktor tersebut, tapi kita perlu melihat kepada faktor di mana untuk kita menjalani kehidupan kita sekarang ini. Betul. So kalau kita rasa selesa dengan that amount, 2,000, 3,000 sebulan, then carry on. Betul. Tetapi untuk seperti kami yang mempunyai impian yang lebih daripada orang lain mungkin, dan ingin memperbaiki diri, insya-Allah benda tu sesuai kami di sini, because kami mempunyai impian yang perlu kami kejar, which is kami punya big why lah. Dan melihat kepada perkara itu, sekarang ni rasanya demand untuk life planner ni, untuk menjadi menantu life planner ni memang ramai Pak Boy, sehingga kan kadang-kadang susah untuk pilih ni Pak Boy. Tidaklah, insyaAllah setia pada yang satu Pak Boy. Kan tak suka tak apa, di sana menanti, di sini menunggu. Tepat.
Baiklah tuan-tuan dan puan sekalian, okey kita sampai ke pusingan yang terakhir. Okey, ada satu soalan yang saya simpan. Selalunya orang tanya soalan ni di awal-awal. Tetapi saya simpan soalan di ujung-ujung sebab kita sebab saya percaya untuk masuk ke minda sedar kita, dia ada satu pintu yang perlu kita ketuk. Apakah pintu itu? Pintu emosi. Betul. Tetapi kalau kita layan sangat emosi, kadang-kadang tenggelam pula kita. Jadi kita mesti bila kita ketuk pintu emosi, dia mesti membawa kita kepada minda sedar. Kerana ingat, jangan buat keputusan berdasarkan emosi. Betul. Capai celik akal sampai insight-mu dan kemudian buatlah keputusan. Contohnya macam tadi mungkin ramai yang teruja wah teruja terus isi borang apa semua. Tapi apabila buat jadi biskut masuk angin. Tapi no problem, it's okay sebab di AIA ini kita sediakan program-program seperti program-program untuk kita recharge semangat kita, dan kita ada mentor-mentor yang hebat. InsyaAllah mudah-mudahan kita mencapai kejayaan. Okey, so soalan yang saya simpan untuk ketiga-tiga orang ini. Okey, tapi kita akan pergi one by one. Okey, kita mulakan dengan Cik Ridwan terlebih dahulu. Okey, Cik Ridwan, Cik macam turun pula saya punya. Okey. Tuan-tuan, ialah agak direct to the point lah. Apa sebenarnya Big Why? Cik Ridwan sampaikan ialah menyertai AIA. Actually, untuk pengetahuan semua, kebanyakannya daripada kita ni memang ada mempunyai big why, dan kadang-kadang kita set kita punya big why tu, tapi kita tidak jadikan kita punya big why itu sebagai kita punya kita serap big why tu. Kita hanya tulis dalam paper sahaja, tapi kita tidak mengamalkannya, dan kita tidak membawa big why itu bersama-sama kita untuk menuju kejayaan yang kita mahukan. So kadang-kadang that's why benda tu berlaku dan kita tidak capai apa yang kita inginkan. Tidak benar-benar tidak menjiwai big why tersebut. So big why saya sebenarnya kalau diikutkan, of course lah family. Kalau dulu keluarga kurang berkemampuan, tetapi sekarang alhamdulillah disebabkan oleh kita ingin merubah diri kita sendiri kan. Tapi kalau bercerita berkenaan dengan family nanti menangis lagi ni. Sebab kami diajar kami ni melakukan big why. Kita set kita punya big why ni betul-betul kita mendalami kita punya big why. Dan yang keduanya adalah atas faktor untuk saya untuk saya keluar daripada masalah saya, which is financial freedom ataupun debt free, di mana kebanyakannya kalau ikut sekarang ni peratusan remaja-remaja kita yang baru graduate dan sebagainya, kebanyakannya smoothless sebab oleh kerana loan dan sebagainya. So this is antara kenapa big why saya untuk saya dapatkan, because saya mahukan sesuatu tu. Saya bawakan sesuatu. Maksudnya saya mahukan impian saya itu terlaksana. Jadi untuk mencapai impian terlaksana tu, saya perlu mengeluarkan keuangan saya kan. Jadi untuk mengeluarkan keuangan untuk hidup yang lebih selesa, saya terpaksa beli itu dan beli ini. Tapi masih lagi di tahap yang okey. Tapi untuk memberikan keselesaan hidup tanpa berfikir berkenaan dengan hutang, dan sesuai itu antara big why untuk saya free debt ataupun financial freedom. Itu antara yang dua perkara lah. Dan yang ketiga sekali untuk early retirement, di mana kita ni hidup hanya sekali Pak Boy. Kalau kita retire 60 tahun Pak Boy, bila lagi kita mau merasa kehidupan? Entah umur 60, 61 mungkin tiada kan. Jadi setahun saja kita menikmati. Jadi untuk early retirement tu, so hopefully kalau during the early retirement tu kita dapat amount yang menikmati dan kita mendapatkan amount yang kita target. Betul. Itu antara big why saya lah Pak Boy. Okey, terima kasih Syed Ridwan. Okey, kita pergi pula pada Puan Fatimah. InsyaAllah, apakah big why-nya? Soalan yang sama kan, mungkin cara jawabnya berbeza. Silakan Puan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya big why saya pada permulaannya saya tidak ada pun big why, sebab saya bukan join AIA ni kerana saya hendak join AIA. Saya join AIA pada permulaannya hanya untuk menghabiskan masa saya yang
daripada tidak bekerja langsung tu untuk mengisi masa lapang saya saja sebenarnya. So tapi semasa berada di industri ini, baru perlahan demi perlahan saya develop apa tujuan saya sebenarnya join AIA ni. Kemana arah tujuan saya sebenarnya? Once saya dapat nampak apa matlamat saya sebenarnya, apa tujuan saya sebenarnya, then barulah sebenarnya kejayaan tu perubahan tu berlaku dan kejayaan tu semakin ada sebenarnya. So sebenarnya tujuan saya dan big why saya berada di industri ini adalah untuk InsyaAllah sebenarnya untuk memperbaiki taraf kehidupan saya sendiri, untuk keluarga saya. Duka cita sebenarnya saya tidak dapat membahagikan berkongsi kejayaan saya ini, kebahagiaan saya ini kepada kedua-dua ibu bapa saya. Namun saya masih ada tanggungjawab lain, anak-anak saya, puteri-puteri saya yang sebenarnya saya ingin tinggalkan kepada mereka legasi kejayaan saya di industri ini dalam masa yang sama, sebab kita hidupnya hanya sekali kan, dan hari ini akan menjadi kenangan sebenarnya pada hari esok. So kalau let's say saya meninggalkan industri ini, saya meninggalkan kenangan yang manislah untuk diri saya, untuk anak-anak, untuk orang lain yang bakal join serta nanti di dalam industri ini, di dalam terutamanya agensi kami Lab Penguin. InsyaAllah semoga menjadi sebenarnya motivasi juga kepada orang lain di luar sana. Bagaimana saya yang dengan pelajaran yang setakat SPM saja, sebenarnya saya bangga dengan kejayaan saya sekarang ini. Sebenarnya taraf pendidikan itu tidak menentukan kejayaan kita. Yang penting kita mau berusaha dan yakin pada diri sendiri sebenarnya. Kita juga harus sentiasa yakin bahawa segala kejayaan kita ini bukan sepenuhnya hasil dari kita sendiri. Sebahagian daripadanya sebenarnya adalah antara doa-doa ibu bapa kita. Dan segalanya adalah atas izin Allah juga. Ya, Betul, ya Pak betul. Boy. Harimau mati meninggalkan belang, Pak Boy. Manusia mati meninggalkan hibah. Betul. Betul. Ya, betul. Sebab itulah kan kita hidup hanya 3 hari. Ya. Betul. Kita hidup ni hanya 3 hari. Hari semalam, hari ini dan hari esok. hari esok. Jadi hari semalam sudah berlalu. Itu sebagai momentum kita, itu sebagai mungkin alasan kita kenapa kita berada di sini hari ini. Dan besok janganlah membuatkan kita takut untuk melangkah ke hadapan. Dan semuanya kita lakukan pada hari ini. Untuk mengubah hari semalam, kita ubah pada hari ini. Betul. Untuk berani melangkah hari esok, kena mulakan hari ini. Okey, mana yang mau sign up cepat. Saya nak. Tapi ada satu kan Puan Fatimah, kadang-kadang Ya, saya pun saya. nampak apa yang bakal saya tinggalkan untuk anak-anak ni. Sebab bagi yang Muslim, saya minta nanti selepas habis program ni, rujuklah surah Al-Baqarah ayat 240. Dia kata Allah berfirman, maksudnya dan orang-orang yang akan mati dalam kalangan kamu dan meninggalkan isteri-istrinya. Hendaklah membuat wasiat untuk isteri-istrinya, iaitu nafkah sehingga setahun tanpa mengeluarkannya daripada rumah. So ayat inilah yang membuatkan saya berfikir apabila saya tiada, apa yang aku tinggalkan untuk mereka? Betul. Kan kalau just depends on my saving, saya rasa tidak cukup untuk setahun. Rasanya besok habis sudah. Habis sudah. Betul. Bukan saja Pak Boy, kami sendiri pun tapi sama. kalau Pak Boy masih lagi mencari jawapan untuk tu, mungkin Pak Boy boleh kontak dengan saya lah Pak Boy. Kita sediakan 1 juta ya. 1 juta. Okey. So Puan Salina pula. Apakah mungkin big why Puan Salina? Silakan Puan. Kalau saya, of course lah kan, semua orang kita mau yang terbaik untuk family, terutama untuk family ibu bapa, adik-beradik. Selalu kita fikir apa orang cakap kita ni selalu nampak kalau orang apa yang macam minta sumbangan tu kan apa rasa macam apa mau je bagi Betul. dengan orang, kita bagi sedekah dengan orang di luar sana, kita nampak ada orang minta sumbangan bantuan kita bagi, tapi kadang kita pernah terfikir macam mana dengan adik-beradik kita, macam mana Betul. dengan mak bapak kita yang paling dekat dengan kita, kalau tidak pun tak ada adik-beradik, tak ada mak bapak, cuba kita cari orang yang terdekat dengan kita, saudara mara, kawan-kawan, adakah mereka sudah cukup? Bukanlah kita mau
kita macam mau nampak apa orang bilang cukup tu yang cukup betul-betul mewah. At least cukup. Diorang cukup kah untuk kehidupan diorang tu? Betul. Makan okey kah? Ada yang sehat, ada yang sakit kah? Macam mana? Mungkin perlukan perubatan kah? Apa sebagainya. Dan saya suka masa masuk ni pun memang saya sudah letakkan. Saya sudah set dalam diri saya. Yang paling pertama saya mau bahagiakan keluarga saya. Saya mau bahagiakan mungkin ibu bapa bapa saya sudah tidak sempat untuk bahagiakan dia. Tapi itulah bila cakap pasal keluarga ni rasa macam sebab Jangan. Jadi macam Bukan ada music tapi. Kalau ada musik lagi lah ni. Lagi banjir ni. nanti susah. Lagi banjir Lagi ni. banjir nanti ni. Jadi macam kita mungkin kepada yang ada pada hari ini mungkin kita boleh refresh balik lah. Selama berapa tahun sudah kita hidup dalam dunia ni, macam mana pengorbanan ibu bapa kita kepada kita dan apa yang sudah kita sediakan untuk diorang, apa yang sudah kita bahagiakan diorang. Betul. Rasanya kalau mungkinlah ada yang cakap aku sudah cukup bahagiakan diorang, tidak, sebab Tidak, itu tidak akan pernah tak cukup. akan pernah terbalas dengan apa yang sudah kita sediakan. Tapi Betul. at least kita cuba berusaha untuk bagi mereka Ya. bahagia. Ya, sebaik mungkin. Ya. So kalau kita rasa macam okay, aku mau bahagiakan, tapi kita tak ada pun tindakan untuk bahagiakan, kita tak akan pernah akan bahagiakan mereka. Betul. Tindakan tu perlu. Tindakan tu perlu. So dalam situ memang saya punya saya mau bahagiakan family dan saya ni jenis kalau ada mungkin ada yang kenal dalam sini, ada yang kenal saya ni anak bungsu dan saya ni jenis yang memang dari kecil yang jenis mau. Kalau saya mau, tak boleh cakap nak mau. Tak boleh cakap dah. Saya jenis yang macam gitu. So bila saya ingat balik dengan perangai saya macam tu, saya rasa macam ya Allah, Buruknya aku. Macam ya Allah, aku dah pun fikir pasal mama bapaku macam mana cari duit untuk aku. So sekarang ni kita Tak cubalah balas macam mana selagi kita mampu untuk bahagiakan dia orang, selagi kita mampu untuk balas jasa dia orang, kita Berbakti. cubalah, kita berbakti. Sebab kalau kita cakap nanti, kita tak tahu Nazbil Amin Zalik besok lusa apa semua sama ada kita bertangguh. jalan dulu ataupun family kita jalan Betul. dulu. Yang penting jangan bertangguh. Betul. Betul. Jangan bertangguh. Kalau kita sudah ada niat untuk hari ini, yes, kita kena buat hari ini. Betul. Because esok belum tentu. Betul. So itulah dia punya manpower di situ adalah keluarga. Kita mau bahagiakan keluarga, kita mau semua bahagia dengan kita dan bila kita bawa family tu pergi holiday kan. Saya ni memang suka enjoy. Saya ni memang jenis suka enjoy, suka jalan-jalan, suka pergi holiday, suka nampak orang berbahagialah dengan family. Saya sangat suka yang jenis yang begitu. So macam saya memang saya mau semua orang bahagia bila bersama dengan saya dan saya mau family semua bahagia. Kami bahagia. Kami pun bahagia sebenarnya. Itulah saya punya app. Jadi walaupun masa tu memang saya akan cuba sedaya upaya dengan kebahagiaan tu kita bukan hanya bagi dengan perasaan tapi perlu ada duit sebab segalanya perlukan duit kan. So di situlah kita perlu berusaha untuk tingkatkan pendapatan kita supaya kita boleh bagi dengan orang tanpa rasa orang cakap rasa ada duit, tanpa rasa jemu. Betul. So, kita dedahkan saja semua kekayaan kita dengan orang supaya itu jugalah salah satu saham kita di akhirat nanti. Amin. Bahagian daripada Ya, apa yang kita betul. dapat tu sebenarnya bukan milik kita sepenuhnya. Betul. So itu kita perlu share. Ya, dalam rezeki kita ada hak orang lain juga. Betul. So jangan berlengah lagi. Betul. Gunakan the power of now. Betul. Okay, the power of now. So, terima kasih kepada ketiga-tiga orang yang berkongsi yang begitu hebat. Okay, kalau sini Puan Meresia Sigam kata you all punya sharing sangat bagi motivasi pada diri. And I believe bermanfaat untuk semua yang hadir. Good job kalian and thanks for sharing. Yes. Okay, if the best session of Sembang Kerjaya. Okay. Next time datang lagi. Yakin je kau. InsyaAllah. Macam mana sebut Jonathan Lee. Okay, love you all punya sharing. Yes. Thank you. Terbaik kalian, Katie. Wow. Okay, so Thank you. kita sampai Thank ke you all. penghujung program kita. Ingat, start with your own struggle. Betul. Start with your own struggle. Dan sebelum saya menamatkan, saya ini dalam dunia trainer dikenali sebagai the king of analogy, the king of tools. So, saya mau tamatkan dengan dengan sedikit perkongsian. Okay, saya ada tools ni kalau dapat spotlight saya. Okay,
Okey, tuan-tuan sekalian, ini balang kosong. Balang kosong ini saya gambarkan sebagai kehidupan kita. Inilah kehidupan kita, diri kita yang kita mau isi dengan bermacam-macam. Okey, dengan bermacam-macam. Jadi di sini saya ada batu-batu kecil. Di sini saya ada batu-batu kecil dan juga ada 6 biji bola golf. Tuan Haji Pangeran, bukan Tuan Haji punya bola, saya ambil. Tadi pagi baru berjumpa kan? So, saya mau mengisikan kesemuanya ni masuk kemari. Bola-bola kecil ni, batu-batu kecil ni dengan guli dan dengan bola golf tu masuk semua di sini sekali. So, pusingan pertama saya masukkan dulu benda-benda kecil ni. Masukkan dulu benda-benda kecil ini dan kemudian barulah saya cuba masukkan ke 6 bola golf ini. 1, 2, 3, 4, alamak. Sudah 5 anda dapat masuk. Jadi kan kita hanya dapat secara komplitnya masukkan 3 biji saja. So sekarang tuan-tuan sekalian, saya akan cuba pula buat pusingan ketiga. Okay, pusingan ketiga pula. Pusingan kedua, saya masukkan pula bola-bola golf ini terlebih dahulu. Okey, saya masukkan dulu bola-bola golf ini terlebih dahulu. Kita memasukkan bola-bola golf ini terlebih dahulu. Okey, wala, masuk keseluruhannya. Dan sekarang, tuan-tuan sekalian, saya cuba masukkan pula guli-guli dengan batu-batu kecil tadi. Masuk tidak ke semuanya? Kita cuba. Baik. Masuk keseluruhannya. Okey, tuan-tuan. Sebagai ringkasannya, apa yang kita boleh belajar di sini, tuan-tuan. Di pusingan pertama tadi, kita banyak mengisi kehidupan kita dengan perkara-perkara kecil. Kadang-kadang tidak penting. Dan akhirnya, banyak perkara-perkara penting yang kita terlepas. Betul. Contohnya, macam Puan Fatimah katakan tadi, saya menyesal. Bukan menyesal apa? Saya menyesal lambat join AIA. Kan? Dan dalam pusingan yang kedua tadi, saya masukkan pula bola-bola golf terlebih dahulu. Okay, bola-bola yang besar. Ini ibaratnya kita masukkan dalam kehidupan kita perkara-perkara penting terlebih dahulu. Kita ada hibah, kita ada medical card, kita ada apalagi pelaburan dan simpanan yang ditakafulkan. Kita ada lady 360 macam-macam lah, pulang macam-macam. Jadi kan tuan sekalian, jangan lepaskan peluang ini. InsyaAllah kita mulakan, kita bertanggungjawab dengan apa yang kita ada. Kita isikan kehidupan kita dengan perkara-perkara penting. Dan saya yakin anda pada hari ini hadir pada perkongsian hari ini ibaratnya seperti 1 biji bola golf itu masuk dalam kehidupan kita paling kurang. Okey, so terima kasih kepada semua. Terima kasih kepada pihak UiTM, UMS, apalagi UPM yang saya difahamkan ada. Okey, orang-orang awam, bakal-bakal planner, bakal-bakal jutawan, bakal-bakal MDRT, okey, life planner yang baru. Okey, terima kasih kepada anda semua. Ingat, the power of now. Dan akhir kalam daripada saya, jika ada 1000 orang yang berjaya, aku adalah di antaranya. Jika tinggal 100, aku masih di antara mereka. Dan jika tinggal 10 orang yang berjaya, aku akan pastikan aku tetap di antara mereka. Dan jika tinggal 1 orang yang berjaya, aku pastikan akulah orangnya. Alright, so bertemu di lain masa, insyaAllah. Terima kasih kepada 3 orang panel. Terima kasih kepada AIA. Terima kasih kepada Hurrah Live TV yang membantu kita untuk membuat siaran pada ini. Okey, bertemu di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, thank you semua. Bye. Terima kasih. Apa tu? Kontak. Okey. Sebelum tu kepada anda yang mungkin yang daripada orang awam, pelajar apa semua yang berminat untuk mengetahui lagi lebih lanjut, okey, hubungi dengan orang yang mengajak anda, menjemput anda masuk ke dalam program pada hari ini. Okey? Ataupun senang ada kan sedang running tu di bawah tu, bolehlah hubungi. Okey? So terima kasih. Yes. Okey? Join kami. Macam raja lawak pula kita ni. Ya. Undi. Undi. Okey, terima kasih. Jumpa lagi. Thank you. Bye. Bye-bye. Bye semua. Thank you, join. Jangan Thank lupa you, thank you. telefon. Cari nombor saya.